Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan tajuk pengajian kita berkenaan dengan tafsir. Jadi tafsir maudhu'i, dan tafsir maudhu'i kita kata hari itu dua kaedah. Satu kaedah yang kita dah lepas hari itu adalah berkenaan tajuk. Itu yang kita buat pada hari Selasa dan kita alih kepada hari Sabtu. Dan sekarang ni kita sedang bincangkan berkenaan dengan berdasar pada surah. Yang ini adalah bentuk kedua dan ini disepakati yang kita kata sekarang ni dah menjadi satu perbahasan yang nyata lah. Dulu yang berkenaan dengan tajuk saja dan kita kata contoh macam wanita dalam Al-Quran, akhlak dalam Al-Quran dan sebagainya, sebahagian para ulama menolak dia sebagai tafsir yang muktabar. Bahkan dia jadi macam kajian fiqah lah, fiqh kan, macam wuduk dalam Quran pun ada. Dia penjelasan dia tadi akan menjadi tidak tafsir. Yang ini sekarang ni kita akan buat penafsiran Al-Quran berdasar surah-surah. Yang ini yang dikatakan adalah keluar sejak tahun 2010 yang lalu, buku rujukan atau satu buku yang sempurna, komplit berkenaan dengan surah-surah Al-Quran, apa isi kandungannya. Baik, dalam tajuk ni kita dah bincangkan berkenaan dengan Al-Fatihah. Kita masuk surah Fatihah dan kita dah bincangkan berkenaan dengan nama surah Fatihah, kelebihan surah Fatihah, kemudian bilangan dia, kemudian Mekah atau Madinah dia, dan kita sedang bincang berkenaan dengan tajuk-tajuk kandungan dalam surah Al-Fatihah. Apa yang dikandung oleh 7 ayat surah Fatihah itu, kita sedang bincangkan sekarang. Dan kita dah ambil tajuk pertama, iaitu kita kata dalam surah Fatihah ada terdapat tajuk berkenaan ketuhanan. Mana dia membincangkan tentang ketuhanan. Itu berkenaan dengan tajuk ini kita dapati start daripada surah Al-Fatihah itu daripada ayat yang berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Dalam tu ada tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menceritakan tentang pengesaan Allah Taala berkenaan dengan ketuhanannya, pentadbirannya, sifat dan juga nama dia, nama dan sifat dia. Dan kemudian pada ayat yang kedua, 9 kot 12 kot. Ya, saya tengok musuh apa, 14. Jadi tajuk kedua tu kita ambil adalah berkenaan dengan hari akhirat, di mana surah Al-Fatihah ini dia menyebut tentang akhirat, bila disebut Maliki Yaumiddin, maksud dia membincangkan tentang hari akhirat. So any part dalam Quran Karim menceritakan tentang kiamat, surah Al-Qari'ah ke, surah Zalzalah ke, surah Al-Qiyamah ke, dan mana-mana ayat menceritakan berkenaan kebangkitan, apa yang akan berlaku selepas kematian seseorang, sehingga dibangkitkan, dimahsyarkan, dihisap dan juga masuk syurga neraka. Itu semua masuk dalam akhirat, ya. Kemudian kita ambil pada kali terakhir sebelum kita bercuti hari itu adalah berkenaan dengan pengabdian diri kepada Allah SWT, yang mana kita kata pengabdikan diri kepada Allah Taala mempunyai bentuk-bentuk dia banyak. Okay, kerana ibadah ini sebenarnya lafaz yang merangkumi setiap perkara yang Allah Taala suka dan redha kita lakukan, dinamakan ibadah. Dan ibadah kita kata ada dua bentuk. Satu bentuk yang dikata sebagai ibadah khusus, satu bentuk ibadah umum. Ibadah khusus itu adalah ibadah-ibadah yang Allah Ta'ala terangkan kadar dia, cara dia, rupa dia, bentuk dia, waktu dan sebagainya. Itu ibadah khusus. Ibadah umum, any perbuatan baik yang bagus, yang elok dibuat, maka itu dipanggil ibadah umum, ibadah am. Sesiapa yang nak laksanakan dengan kadar dan juga tidak ada batasan dalam syariah perkara tersebut. Dan kita kata dalam ibadah tadi akan diterima hanya dengan dua sebab. Itu pertama, mestilah ikhlas kepada Allah Ta'ala, yang kita bincangkan panjang lebar berkenaan ikhlas pada minggu lalu. Dan kita kata bahawa ibadah ini sebenarnya kalau kita nak ikhlas, kena tahu matlamat dia. Dan matlamat ibadat setelah kajian yang dibuat oleh para ulama merangkumi pada 3 perkara yang besar, iaitu menghapuskan dosa-dosa, kemudian menjadikan kita bertakwa, kemudian yang terakhir menjadikan kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So kalau siapa-siapa cari daripada ibadah kepada Allah Taala yang khusus, ibadat yang khusus, dia cari selain 3 benda berkenaan, dia akan jadi silap. Contoh macam orang-orang yang buat ibadat kerana nak kaya ke, kan, nak cantik ke, kan selawat digunakan untuk cantik muka, sedangkan selawat tadi untuk kita dapat menjadi orang yang mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tapi bila manusia salah pakai, habislah rosaklah ibadat tadi. Macam Al-Quran dibaca untuk mendapatkan apa pahala si Allah Taala dan mardatillah. Tapi ada orang baca Quran kerana nak kebal, maka rosaklah ibadat dia. Automatik rosak. Itu pertama. Yang kedua, ibadat tadi mestilah menepati sunnah Nabi SAW. Menepati sunnah Nabi atau arahan Nabi dalam bentuk yang khusus. Ibadat khusus mesti menepati arahan Nabi SAW. Dan masalah ibadat ini dibincangkan di mana dalam surah Fatihah? Dalam lafaz apa? Iyyaka na'budu, hanya di Kau ya Allah kami sembah. Kerana dustur kehidupan seorang Muslim adalah segala apa yang dia buat, hidup dia, mati dia, semua sekali adalah lillahi rabbil alamin, untuk Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Tuhan sekalian alam. Baik, hari ini kita akan masuk pada tajuk yang keempat. Tajuk yang keempat dalam surah Al-Fatihah adalah meminta pertolongan Allah Ta'ala sahaja. Meminta pertolongan Allah Ta'ala sahaja. Maksudnya hanya dia dalam setiap perkara dan semua urusan kehidupan. Itu urusan kehidupan di mana tu? Apa yang berkaitan darinya dari kehidupan tadi dengan kehidupan itu, contoh macam kita nak makan, nak ada rumah, nak sekian pengurusan apa muamalah harian kita, keuangan kita, kekeluargaan kita, masyarakat kita, itu kehidupan. Dan setiap apa berkaitan dengan daripada urusan kehidupan tadi yang dengan apa? Dengan taufik untuk amalan soleh. Mana ditempatkan kita kepada amalan soleh pun sama juga perlu kepada apa? Mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala juga. Kadang-kadang ada orang ingat salah faham. Dia kata dapat pertolongan Allah Ta'ala daripada belah mana. Sebenarnya kita mendapat pertolongan Allah Ta'ala daripada semua arah, semua aspek. Kita sekarang nak belajar pun kena minta pertolongan Allah Ta'ala. Nak hati kita bersih pun kena minta pertolongan Allah Ta'ala. Dia jangan kita perasan bahawa benda tadi akan datang dengan usaha kita. Kerana Allah SWT yang berikan semua sekali. Semua sekali adalah kelebihan Allah Ta'ala. Tak ada siapa boleh mengatakan anything yang dia dapat adalah daripada diri dia sendiri. Dan bahkan iblis, laknatullahi alaih, dimurkai Allah Ta'ala kerana dia merasakan diri dia baik, bagus, lebih baik daripada makhluk Allah Ta'ala yang lain. Itu daripada Adam, kerana dia daripada api, Adam daripada tanah. Dia lupa sebenarnya yang menjadikan dia daripada api adalah Allah. Yang menjadikan Adam dari tanah adalah Allah. Yang suruh dia sujud pada Adam adalah kenapa lawan? Kan? Apa hak dia untuk melawan? Pasal kelebihan itu adalah pemberian anugerah Tuhan yang sama. So, jadi konsep ni kita kata seorang manusia tadi, dia kena tahu bahawa kehidupan dia semua sekali urusan. Untuk dia hidup, minta tolong Allah Ta'ala. Untuk ibadat, supaya dapat belajar, dapat kuat hafalan ke, dapat sekian ke, dapat hati tenang ke. Itu sebab Nabi SAW ajarkan kepada Sa'ad bin Waqqas. Nabi kata, aku sayang kau. Nabi kata, jangan kau lupa untuk setiap kali lepas salat untuk mengatakan, wahai Sa'ad, dia kata, aku sayang kau. Janganlah kau lupa untuk setiap kali lepas salat untuk mengatakan, Allahumma, ya Allah, a'inni, bantulah aku, ala zikrika, untuk mengingati engkau, wa syukrika, bersyukur pada engkau, wa husni ibadatika, dan elok ibadat kepada engkau. Mana maksud dia, Nabi ajarkan pada sahabat Nabi yang dia sayang, sahabat Nabi yang bagi dia sayang, supaya berdoa minta Allah Ta'ala berikan bantuan supaya bersyukur, berzikir dan ibadat yang elok pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menunjukkan bahawa manusia ni sebenarnya keupayaan dia dalam ibadat tadi, jangan dia perasan bahawa benda semua sekali adalah daripada usaha dia. So, jadi dengan tu dia akan jadi seorang yang humble. Kalau dia solat banyak pun dia tak akan bangga diri. Kadang-kadang ada separuh orang dia lupa berkenaan perkara ni, perlu minta tolong Allah Ta'ala. Dia rasa dialah yang belajar, dialah yang sekian, dialah kunci jam, dialah sekian sebagainya. Tapi dia lupa sebenarnya Allah Ta'ala yang berikan taufik. Dia taufik ni faham dia bentuk dia ditepatkan seseorang itu. Contohnya timing dia datang, bangun macam subuh waktu sekian. Dia dijagakan waktu sebelum subuh lagi. Dia jadikan dia bangkit malam tadi tidur awal, dijadikan dia sekian. Semua tu aturan tadi dipanggil taufik. Tepat dengan waktunya, tepat pada masanya. Kerana itu aturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita kata dalam konteks inilah seorang manusia tadi kena sedar. Sebab kenapa bila kita kata bincangkan seorang manusia tadi tak boleh bangga dengan amal yang dia buat. Bahkan amalan yang dibuat oleh manusia tadi tidak boleh menyebabkan dia masuk syurga pun. Padahal hadis Nabi SAW, kecuali orang-orang tertentu sahaja. Padahal keseluruhan manusia masuk syurga dengan rahmat Allah Ta'ala, bukan dengan amal ibadat yang dia buat. Mana amal ibadat dia tadi hanyalah untuk apa? Macam kita lah, mendekatkan diri Allah Ta'ala, menjadikan dia bertakwa, latihan ketakwaan, latihan untuk ketakwaan, latihan untuk dia menjadi dekat diri pada Tuhan dan membersihkan dosa-dosa dia. Mana ibadat itu dah jadi kelebihan Allah Ta'ala dah kat situ. Untuk dia masuk syurga benda lain pula. So, jadi kerana itu kita kata manusia tu kena sedar. Jangan dia rasa lebih sangat. Dan kalau ibadat dia kurang, dia malas. So, jalan dia adalah apa? Minta dengan Allah Ta'ala juga. Jangan try kononnya kita buat senaman, lompat-lompat pagar dan sebagainya kerana nak beribadat.
Kerana physically actually benda tu mustahil. Kerana Allah Ta'ala mentepatkan kita. Kehendak kita betul ada. Kita ada kehendak. Tapi kehendak tadi kenapa? Diangkat ke atas lagi dengan doa. Kerana jika tidak, nescaya amal-amal yang kita buat tadi tidak akan mendapat taufik Allah Ta'ala. Maka kita nak, tapi kita gagal. Kita nak, tapi digagalkan kita. Kerana masa tak betul, waktu tak ada, ustaz ponteng. Yang sebagainya kan. Any part of that lah. Mana kita letih lah, kita penat lah, kita macam-macam dan sebagainya. Orang ajak pergi jalan lah. So macam benda-benda tadi. Pasal kita akan diselamatkan hanya dengan rahmat Allah Ta'ala. So tak boleh kita nak bangga dengan amal kita buat. Okay. Jadi, dan juga di samping itu apa? Keikhlasan dalam ibadat tadi pun kena minta Allah Ta'ala juga. Assalamualaikum. Kena minta ikhlas kepada Allah Ta'ala pun minta juga. Itu yang kita kata macam dalam hadis Nabi SAW, Nabi ajar kepada para sahabat supaya doa, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, datang kepada jiwa aku ketakwaannya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Sucikanlah ia, engkau sebaik-baik yang menyucikan dia. Anta waliyuha, engkau lah tuan dia. Wa maulaha, dan engkau adalah pelindungnya dan engkau lah tuan dia. Anta waliyuha wa maulaha. Maksud dia, doa itu menunjukkan bahawa memang hati kita ni purely milik Allah Ta'ala. So untuk ikhlas dan sebagainya, untuk datang gangguan, syaitan akan datang ganggu. Tapi akan melindungi kita hanya Allah Ta'ala. Itu sebab kita belajar isti'adah dahulu. Bila syaitan ganggu, kita tak usah lawan dengan diri kita. Macam datang dalam solat kita, datang bayangan. Bayangan contoh macam, tadi slipper letak mana? Air dah masak ke belum? Dah betul, macam tu dia datang. Jangan kita lawan pula macam, ingat Kaabah. Kita lawan. Lepas tu ingat Kaabah tu, syaitan pun main pula. Kaabah tu, pintu dia tu, emas tu. Ini sekian. Lepas tu, aku nampak tu menggayut. Lepas tu, dia akan panjang. Jangan buat dengan diri sendiri. Pasal hati kita ni yang kawal dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan manusia, bukan sekian. Itu kita kata konteks masalah ikhlas tadi tu pun. Nak dapat ikhlas ni minta Allah Ta'ala juga. Itu yang kita kata, perkara-perkara ni, doa-doa yang datang dari Nabi SAW banyak. Doa berkaitan penetapan hati dan sebagainya, menunjukkan bahawa keikhlasan juga hanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cuba, kita ambil asbab. Macam kita lapar, makan. Pergi makan, ambil makanan, makan. Kenyang tak kenyang, itu pulang pada Allah Ta'ala. Kan ada orang makan-makan tak kena kenyang langsung, ada. Kan ada orang makan sikit dah kenyang. Kan makan satu suap kenyang, ada. Kan ada orang macam makan 3 pinggan, dah tak puas lagi, rasa nak makan lagi. Jadi kekenyangan tadi siapa yang berikan? Allah. Macam yang masalah apa? Hati kita nak ikhlas. Kita akan cari asbab. Penyebab dia apa? Contoh macam kalau gangguan untuk latihan keikhlasan tadi tu, kenapa? Orang ramai tengok. So lawan. Cara dia apa? Buatlah kat rumah. Contoh macam solat-solat sunat. Kan yang qabliyah ba'diyah mengiringi solat-solat fardu atau solat-solat rawatib. Buatlah tanpa orang tahu. Tu kita asyik buat depan orang ramai dekat masjid je. Kat rumah tak buat. So jadi in the end apa jadi? Kita kurang ikhlas. Tak reti nak ikhlas sebenarnya. Dan ikhlas tadi bukan maksud kita kata macam kita bincangkan dulu, bukan maksud dia kita tak nak syurga. Dan bukan kita tak takut neraka. Itu bukan tajuk dia. Kerana kita dalam tajuk ini buat kerana Allah Ta'ala, buat kerana takut kemurkaan Allah Ta'ala, buat untuk dapat redha Allah Ta'ala, buat untuk dapatkan syurga Allah Ta'ala atau neraka Allah Ta'ala, takutkan neraka Allah Ta'ala, itu tak ada masalah. Bahkan itu memang Allah Ta'ala saja, Allah Ta'ala sendiri pun berikan garis panduan tadi. So kalau manusia bergerak atas garis panduan tadi dan juga beriman kepada Allah Ta'ala dengan benda-benda berkenaan, kenapa buat? Kerana percaya syurga itu ada. Menang. Dia menang. Kenapa buat? Takut neraka. Kerana percaya neraka itu ada. Dia menang. Kerana dia iman dengan ghaib. Iman dengan pencipta yang menciptakan neraka itu sendiri. So, dia secara tak langsung tak ada masalah. Itu bahkan ditakutkan manusia dengan neraka-neraka ni. Bukannya kita, para ulama' sengaja. Bahkan Al-Quran sendiri memberikan garis panduan tadi. Mana digalakkan kepada syurga. Diberikan dalam hadis Nabi kata apa? Labinatun min zahab wa labinatun min fiddah. Mana syurga ni bata-bata daripada emas, bata-bata daripada perak. Bata tu, bata binaan untuk emas dan perak. Mana tanah dia daripada kasturi. Di kasturi tu orang panggil kasturi macam mana? Kasturi tu actually dekat dalam pundi nama kijang kasturi tu. Dia kalau kita buka dia macam tanah. Dia macam tanah. Pernah tengok? Tak pernah tengok Tengok dia juga. Dia pasal kelas tafsir malam tu saya pernah bagi tunjukkan gambar dia. MUSK. Kalau ada gambar lah. Kalau keluar gambar ni bukan salah saya. Okey, ni contoh dia. Ni contoh gambar ni. Nampak? Salah dah. Siapa pula yang buka mikrofon besar? Salah tu. Wa na'udzubillah min syururi anfusina
Mana pula la ilaha illallah la syarikalah. Okey, tak apa. Wa man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Saya tak tutup. Asyhadu an la ilaha illallah. Tak tutup ni. Wa asyhadu anna Muhammadan. Okey. Tak ada mikrofon pun kan. Okey, dengar nampak gambar tu? Dia macam warna hitam tu, serbuk warna hitam. Dia ini yang dia katakan pundi yang daripada kelenjar yang kawasan dekat. Dia ciri-ciri pasal kijang kasuri ni dia nak tanda kawasan dia kencing, maka dia akan campurkan sikit dengan bahan berkenaan macam dia satu macam bau lah, bau. Bau dia. Jadi benda tu rupa dia macam tu, macam kalau dia buka tu dia macam tanah. Keras. Macam ni lah substance ni tadi macam protein ni tu kan, keras. So jadi benda tu tadi bayangkan syurga ni tanah dia semua benda tu. Syurga ni tanah dia tadi bukan tanah biasa, tapi kasturi. Mana kasturi yang paling wangi. Mana batu-batu nanti adalah mutiara. Mana kubah dia daripada mutiara. So semua sekali benda tadi memberikan gambaran tinggi. Allah Ta'ala saja letakkan benda berkenaan. Sungai dia daripada madu, daripada susu. Semua sekali diberikan gambaran tadi supaya kita nak pergi ke syurga. Ingin ke syurga. Tak perlu susah, tak perlu letih, nak makan apa semua datang. So menunjukkan bahawa ini galakan. Dan bahkan bila neraka tu ditakutkan manusia dengan neraka, dia tahu berkenaan dengan neraka tu, azab dia macam mana, pembakaran macam mana. So secara manusia tadi dia patut takut. Mana Allah Ta'ala takut kan? Lepas tu kita tak takut. Pelik lah. Orang kata, takutlah kamu. Kita macam, peduli apa aku? Tak pelik ke? Pelik lah. So jadi bila manusia tu kata ikhlas kan, maksud dia ikhlas tadi lillah. Takut kerana Allah Ta'ala, tinggal kerana Allah Ta'ala, atau kerana janji Allah Ta'ala atau larangan Allah Ta'ala. Itu pun sama, dikira ikhlas. Maksudnya bukan kerana macam contoh macam ada orang buat double meaning. Double kan? Macam contoh macam dia ibadat, macam kita bincang hari tu, dia ibadat solat kerana meregangkan otot. Kan? Haji kerana apa? Atau umrah kerana melancong. Kan? Daripada pergi London baik pergi Mekah, dia kata. Boleh beli jubah. Atau kalau dia kata dia puasa sebab diet. Betul? Jadi apa kalau dia kata dia bagi zakat sebab charity. There's no such thing sebenarnya. Padahal sebenarnya amal ibadat kita laksanakan lillah. Jadi untuk ikhlas tadi tu perlukan kepada pemahaman tentang ibadat tu kenapa, dan juga bantuan Allah Ta'ala. Kadang kita dah faham tapi kita masih lagi gandingkan. Pak Mentua datang rumah sembahyang jemaah. Kan? Pak Mentua datang rumah tak sembahyang jemaah kan? Jadi nak bantu kita kena ambil asbab dia. Belajar kenal Allah Ta'ala, sifat-sifat dia, larangan dia, suruhan dia, keampunan dia, supaya kita dapat perkara berkenaan dan kita secara tak langsung terus menjadi ikhlas, cinta kepada dia. Tahu dia tak pernah zalim pada kita. So anything kita buat amal ibadat, kita tahu dia memang adil, tak pernah zalim kita. So benda tu penting. Sebagai seorang manusia yang nakkan kepada ikhlas, dia kena ambil asbab, belajar dan sebagainya. Tapi untuk ikhlas tu masuk dalam hati dia dan kosong hati dia daripada sebarang campuran-campuran dunia ni, perlu pertolongan Allah Ta'ala. Jangan perasan kita macam saya bertapa, inilah hasil dia. Tak ada. Bersepah orang bertapa dan sebagainya, balik-balik curi harta orang. Faham? Mana bersepah orang, belajar ilmu gaib dan sebagainya, menipu. Kan? Makan duit harta orang dan sebagainya. Banyak. Mana dia orang ni, orang-orang macam ni yang saya sebut tadi, komit diri dia untuk tinggalkan makan, tinggalkan sekian. Tapi in the end, tipu. Sebab apa? Sebab dia akan datang, dunia akan datang, dia akan gagal. Sebab dia lupa bahawa sebenarnya benda tadi hanya Allah Ta'ala yang boleh berikan. Mana kalau seorang manusia nakkan kepada ikhlas tadi, dia kena belajar. Dan dia kena cuba, dan dia kena latih diri dia dan tunggu hasil daripada Allah Ta'ala. Kalau dia masih lagi kurang, doa minta Allah Ta'ala datangkan keikhlasan. Jangan kita tunggu macam saya tak boleh lah. Ada separuh orang dia lupa pasal dia kata satu manusia ni yang kumpulan ni, dia terlampau confident, over confident. Mana semua sekali saya. Tapi satu kumpulan lagi, dia terlampau inferior complex. Mana semua dia rasa macam takkan layak, takkan mampu, takkan boleh. Ni pun salah juga. Sepatutnya bila manusia tu rasa dia melemah, minta Allah Ta'ala kuatkan. Kalau dia rasa dia kurang rajin, minta Allah Ta'ala rajinkan. Minta kepada Allah Ta'ala supaya bantu dia untuk buat benda berkenaan. Itu doa yang kita baca tu kan. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Maksud dia doa tadi menunjuk kita supaya apa? Minta Allah Ta'ala bantu kita. Dan juga di samping tu juga penerimaan, minta Allah Ta'ala juga meminta penerimaan di sisi Allah Ta'ala pada setiap apa yang dilakukan oleh hamba, seorang hamba, dan juga apa dia tinggalkan. Anything yang dia buat dari kewajipan dan anything yang tinggal daripada larangan, perlu dia apa? Minta Allah Ta'ala terima juga. Nah, macam kita bincangkan dahulu kan, kita kata apa? Ibrahim AS dan Ismail AS, bila mereka bina Kaabah, kan mereka bina Kaabah, dan mereka adalah kekasih Allah Ta'ala. Dan dia bina Kaabah tadi, sambil bina Kaabah dia kata apa?
Rabbana, ya, taqabbal minna, ya. Wa idh yarfa'u Ibrahim qawaid Rabbana taqabbal minna. Mana dia banner Kaabah tadi, tapi dalam masa sama dia kata apa? Rabbana taqabbal minna. Wahai Tuhan kami, terimalah dari kami. Terimalah dari kami. Mana sedangkan ikutkan sebenar, dia buat benda tu siapa suruh? Allah. Dan Ibrahim tu siapa? Nabi Allah, kekasih Allah, Khalilullah. Tapi dalam masa sama tengah buat ibadat tadi tu, dia minta apa? Ya Allah, terimalah ibadat kami. Nampak? Menunjukkan bahawa mereka masih ada kebimbangan dan juga mereka tahu bahawa untuk menerima ibadat tadi perlukan apa? Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kerana kita dah buat dan kita boleh bagi dengan Allah Taala. Sebab apa tak boleh bagi? Sebab kita buat amal, modal tu siapa bagi? Allah. Everything. Knowledge, masa, keupayaan, kan? Ilmu dan semua sekali. Mana kita nak bersolat contohnya, perlu ilmu. Ilmu nak belajar. Nak belajar, asbab belajar tadi. Siapa mengajar kita, masa dia mengajar dan sebagainya. Kemudian tenaga, masa kita tak demam, tak sakit. Kemudian kesempurnaan tubuh badan dan sebagainya. Kemudian duit, kewangan, nak beli baju. Kan nak solat tak ada baju, masalah juga. Jadi Allah Ta'ala berikan asbab dan juga punca untuk kita dapat ibadat tadi, dia siapkan semua sekali. Kita je perasan semua sekali kita yang buat. Ini masalah dia. Jadi penerimaan tadi mestilah minta. Okey? Kerana apa? Kerana Allah lah yang menempatkan untuk kepada amal soleh. Yang tepatkan dia supaya dapat amal soleh siapa? Allah. Timing, masa dan sebagainya Allah Ta'ala. Dan yang bantu untuk pelaksanaannya pun Allah Ta'ala juga. Dan yang sudi untuk menerimanya pun Allah Ta'ala juga. Mana Allah Ta'ala tepatkan dia, Allah Ta'ala bantu dilaksanakan, dan juga Allah Ta'ala apa? Terima amal berkenaan. Yang sudi untuk terima adalah Allah Ta'ala juga. Jadi dia kena minta tolong Allah Ta'ala. Dan di mana ditunjukkan, di mana surah Al-Fatihah itu ditunjukkan dalam, dan ia adalah apa yang ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala dalam firman-Nya, iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in, hanya di Kau ya Allah kami minta pertolongan. Dan actually iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini, sebagian para ulama menyatakan dia adalah nihayah, penamat sebenarnya. Mana matlamat asal ibadat dan sebagainya itulah untuk pengabdian diri dan juga minta pertolongan Allah Ta'ala. Tak ada lain-lain. Di situ duduk dia. Mana pengakhiran ibadat kita di situ, nilai dia. Mana seorang manusia yang sering mengabdikan diri Allah Ta'ala dan dia hanya harap pada Allah Ta'ala, itu yang Allah Ta'ala nak tengok. Tak ada yang lain. Masalah kita rupa macam mana, tak ada. Kulit kita warna apa, Allah Ta'ala tak tengok apa benda. Yang penting tak ada masalah apa? Penyerahan diri kita pada Allah Ta'ala dan pengabdian diri kita kepada Allah Ta'ala, adakah sampai pada tahap itu? Kalau sampai pada tahap berkenaan, maka di situlah kita ni hamba Allah Ta'ala yang sebenar. Jika tidak, pengakuan mulut je lah. Mulut kata iyyaka na'budu, tapi sembah selain Allah Ta'ala, kan? Iyyaka nasta'in, minta tolong pada yang lain. Merasakan bahawa kalau dia pakai benda sekian, Allah Ta'ala bantu dia. Kalau kehidupan dia susah, Allah Ta'ala akan bantu dengan cara berkenaan. Kan pakai kayu ini, tulang ini dan sebagainya. So, konteks ini kita faham betul-betul. Dua ayat ni adalah penting dalam pengamalan hidup kita. Baik, itu yang keempat. Itulah tajuk keempat yang berkenaan dengan meminta pertolongan Allah Ta'ala. Yang kelima, melazimkan atau meneruskan, meneruskan atau membiasakan dengan jalan yang lurus setelah mendapat petunjuk kepadanya adalah kelebihan yang besar dari Allah Ta'ala. Mana kalau kita dapat hidayah, kemudian kita dapat kekal di atas hidayah tadi, itu adalah benda yang paling besar. Yang mana? Yang Allah tak tepatkan padanya hamba-hambanya yang bersih, yang dibersihkan kepada mana? Hamba-hamba yang terpilih daripada makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang terpilih ni, yang mana Allah Ta'ala pilih, maka mereka lah yang dapat istiqamah dengan amal berkenaan. Bahkan kita lihat para anbiya, macam kita kata para anbiya semua sekali, memang kekal di atas pendirian tadi sampai mati. Manusia banyak kita lihat yang mula-mula ketika awal hidup dia ikhlas, kemudian lari. Nah, contoh masih saya ingat dulu macam orang cerita berkenaan ada 2-3 guru-guru yang tarekat dan kumpulan yang sebagainya dekat Malaysia ni. Permulaan pergi tu anak murid tu sanggup korban macam-macam, bagi banglo lah, bagi kereta lah, bagi sekian, sebab tengok guru tu ikhlas sungguh. Macam Allah, luluh hati tengok. Dan kesianlah ustaz bagi. Dia bagi semua. Tapi lepas benda tu masuk dalam kehidupan seorang, so dia start dapat dia benda-benda tadi, dia mula apa? Goyang. Mula lari, goyang. Dan dia goyang tadi, habis. Kan? Mula-mula ikhlas, tapi last sekali tidak lagi ikhlas pada Allah Ta'ala. Bahkan kadang-kadang jadi penyagaan dan sebagainya. Dan konteks ini kita kata benda paling bahaya. Itu sebab kenapa kita kata dapat istiqamah. Kita tak dapat banyak amal, tak apa. Tapi dapat apa? Kekal di atas amal yang baik. Memang Nabi SAW dalam hadis yang Musnad Ahmad,
Nabi SAW menyatakan, Nabi kata likulli amalin syirrah. Likulli amalin syirrah. Untuk setiap amal tu ada kemuncak dia, tahap semarak dia. Macam kita kata belajar lah. Belajar ada satu masa dia sungguh-sungguh belajar. Lepas tu ada masa kan, walikulli syirratin fatrah. Jazakillah khairan. Okay? Ada masa dia akan jatuh. Mana amal tadi akan tidak, kita kata tinggi-tinggi, lepas tu dia akan jatuh. Biasa. Datang kelas pun kadang-kadang itu mula ramai, lepas tu dia hilang, lepas tu dia ramai kan. Dia ada musim. Saya perhatikan satu benda tau. Ni dia satu benda. Try tengok masjid rumah masing-masing. Saya perhatikan dekat area Puncak Perdana tu. Segi Jumaat di sana. Dia punya apa tau? Dia punya papan carta kutipan Jumaat. Saya perhatikan tau. Bulan-bulan sekian. Ramadan banyak, paling banyak Ramadan. Lepas tu Syawal lebih kurang sikit-sikit. Lepas tu datang Zulhijjah naik balik. Dia naik, dia musim-musim musim-musim ibadah tu. Dia akan jadi jadi laju, rajin dan sebagainya. Tapi masa kosong jatuh balik lah. Itu normal. Macam kita boleh Ramadan lah. Kamu mulut awal Ramadan tu Astaghfirullahalazim kan. Kan? Rajin, penuh, masjid tu penuh. Kan? The first day tu jangan cari parking lah, jalan kaki lah 1 kilometer. Serius. Kan? Memang sungguh. Lepas tu hari kedua, hari ketiga, hari keempat dan seterusnya mula makin surut. Saya ingat ada satu surau dekat Seksyen 9 Kota Damansara tu. Dia punya AJK masjid dia buat kerja apa tau? Dia nak tunjukkan tentang perkara ni. Dia tangkap gambar the first day, second day dia tampal. Dia tampal first day sampai mula ke jalan raya. Lepas tu second day, third day sampai ujung dah tiga soft je. Dah banyak orang pergi buat kuih kan. Tapi sekarang tak buat kuih pun kan. Tak, masalahnya di kampung punya tak penuh pun. Tak, kalau kita kata semua di kampung, masjid kampung penuh tak juga. Di konteks lah. Kena faham. Kadang-kadang betul kita kata amal manusia ni dia perlukan kepada istiqamah. Kalau dapat istiqamah, dia satu benda dia buat. Contoh sembahyang sunat, apa rawatib dapat jaga. Alhamdulillah. Tak dapat jaga semua. Dapat jaga 2 rakaat sebelum subuh. Dapat jaga witir. Ada hebat dah. Dapat jaga tu je. Tak dapat sekian. Dapat jaga tu 2 rakaat sebelum subuh dan witir. Witir malam. Itu di antara Nabi tak pernah tinggal. Dapat buat itu pun dah cukup dah. Pun masih lagi tak boleh juga. Macam kita kata macam puasa sunat kan. Isnin Khamis kan. Kita kata Isnin Khamis puasa sunat. Tapi ikut musim. Ada musim macam rajin, ada musim macam malas. Kalau tak nak 2 hari seminggu tak apa. Ambil apa? 3 hari sebulan. Pun tak boleh juga. Hari-hari bulan mengambang hari bulan cerah. Ayam mubir hari putih apa? Mana bulan cerah Jadi pada hari berkenaan disunatkan kita hari 12, 13, 14, 15 bulan Islam, bukan bulan kafir kan bulan tak ada naik. 13 bulan tak ada. Okey. Ni bulan Islam lah. InsyaAllah kita akan peringatkan kat sini nanti. Kita akan tampal kat luar pintu ni, tengok bacalah. Yang kita tengok jangan macam nampak buat tak nampak. Kan nanti ustaz kata dah bagi tahu tapi tak ada tengok. 3 hari dan sebulan je. Kan kalau boleh itu pun dah simple dah. Kan benda tu kita kata istiqamah untuk amal yang baik tadi. Para ulama dan juga kita melihat benda-benda ni para anbiya, orang soleh, syuhada dan sebagainya digelar sebagai orang yang nikmat tu, mereka kekal di atas benda berkenaan, tak lari. Itu sebab kenapa syariat dia kata kekal di atas jalan yang lurus tadi ataupun syariat hidayah Allah Taala tadi, benda paling tinggi nilai dia. Walaupun sikit. Bukan semua sekali. Nak buat semua sekali memang tak mampu. Macam zikir Nabi SAW pagi dan petang. Tuan-tuan sekalian tak dan sebenarnya nak buat semua sekali. Dan dapat ambil satu je. Macam Sayyidul Istighfar dah cukup dah. Istiqamah dengan benda berkenaan. Kau dapat istiqamah, alhamdulillah. Jadi kata untuk istiqamah tadi tu, itu antara nikmat paling besar Allah Taala berikan. Jalan yang lurus yang Allah Taala berikan yang mempunyai petunjuk-petunjuk yang luas, merangkumi setiap apa yang datang daripada Allah Taala, okey, dan diturun kepada Nabi SAW dan nabi-nabi dan rasul-rasulnya semenjak daripada Adam sampai penutup dia. Siapa? Muhammad SAW. Kan Allah Taala kata kita supaya kita dapat hidayah, dan hidayah tadi itu adalah berupa start Adam sampai Muhammad SAW. Dan bahkan sebahagian benda kita perhatikan, kita dapati contoh macam para anbiya contoh macam Nabi Syuaib, dia menegur kaum dia dalam bab berkenaan dengan tajuk jangan tipu timbangan. Lepas tu ada macam kaum Nabi Hud, itu kaum Ad, mereka dia sombong dengan kekuatan yang mereka ada. So jadi Nabi dia tegur supaya
Sombong. Lepas tu contoh macam kaum yang sekian. Mana setiap para anbiya datang dengan mengubat penyakit-penyakit tertentu dalam masyarakat mereka. Tapi Nabi Muhammad SAW datang bawa semua sekali. Jadi keputusan pada semua agama tadi, semua ajaran tadi, duduk pada Muhammad SAW. So jadi dikata risalah baginda SAW merangkumi semua risalah-risalah dan panduan-panduan. Sebagaimana diisyaratkan oleh ayat mulia. Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Ma'idah ayat 48. Thumma wa anzalna ilaika kitabul haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi musaddiqan lima bayna yadayhi wa muhaiminan alaih mana Allah Taala kata dan kami turun pada kau hai Muhammad kitab itu Al-Quran yang bawa dengan kebenaran dan dia datang untuk mengesahkan apa sebelumnya dan juga dia menguasai ke atas apa yang sebelumnya. Mana anything kalau ada benda-benda yang kita sebelum ni ceritakan bertentangan, maka Quran akan mengatasi dia. Bukan duduk Quran bawah, Quran atas. Mengatasi apa-apa yang ada dan bahkan menjadi dipanggil pengawal kualiti. Manakah nilai-nilai yang patut ada, nilai yang patut tak ada, Quranlah penjaga dia. Okey? Surah Maidah 48. So jadi semua tadi yang kita kata sebagai hidayah berkenaan, yang kita kalau nak minta kekal dari hidayah tadi, semua tu datang dalam ihdinas siratal mustaqim. Dan ini kita kata, kenapa dikatakan kita kata dapat nak kekal? Sebab kita dah memang Islam, dah Muslim dah. Tapi kita minta supaya diberi hidayah lagi. Ulang-ulang pula, berkali-kali dalam solat kita. Kalau solat fardu 17 kali lah kita minta. Kan kita kata kalau orang bukan Islam kan, kalau yang pening kepala dia kata apa hal korang ni? Kan? Dah Islam dah. Lepas tu ihdinas siratal mustaqim lagi. Lepas tu dah Islam dah, ihdinas siratal mustaqim. Kalau dia kata ikut mazhab Syafi'i pula, yang doa kunut subuh, Allahumma hdina. Dapat hidayah pun minta hidayah lagi. Kenapa? Sebab apa? Sebab kita nakkan pengekalan. Kerana kekal di atas jalan berkenaan setelah dapat hidayah tersebut adalah nikmat paling besar. Kerana setelah hidayah kita dah tahu, tapi nak kekal, maka diulang-ulang bacaan tadi. Walaupun dah dapat hidayah, maka jangan berhenti minta hidayah. Jangan berhenti minta hidayah berkenaan. Faham? Maksud dia itu sebab kenapa dalam ihdinas siratal mustaqim tu dia menunjukkan bahawa dah dapat petunjuk, minta tambah petunjuk berkenaan supaya dikekalkan. Bukan kerana petunjuk tak cukup lagi. Bukan kerana kita dah sesat. Tapi kerana apa? Kerana kita nak supaya pengekalan di atas jalan berkenaan. Permintaan kita kepada Allah Ta'ala benda tersebut supaya diulang-ulang, supaya kita dapat apa? Kekal. Kerana kita tak tahu apa akan jadi pada kita esok hari. Kerana permintaan kita adalah di antara benda yang menyebabkan apa? Perubahan dalam masalah nasib kita. Kerana itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan surah apa? Dan surah Ar-Ra'du ayat ke-39. Surah Ar-Ra'du ayat 39. Ini masalah qadar lah, qadar. Kan kita kata dah dapat hidayah, so apa lagi masalah tak? Pasal kita tak tahu qadar kita macam mana. Kerana Allah SWT letakkan qadar manusia ni, dia di atas keadaan yang kita tak tahu apa jadi. Kita tak tahu apa jadi. Dan bahkan kerana itulah kita disuruh supaya minta apa? Pengekalan. Jangan dialihkan. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran dalam surah Ar-Ra'du ayat ke-39, Allah Ta'ala nyatakan ayat 38, Allah Ta'ala kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim walaqad arsalna rusulan min qablik, demi sungguhnya Muhammad kami telah utuskan sebelum kau utusan-utusan, ramai utusan sebelum kau Muhammad. Wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah, dan kami menjadikan untuk rasul-rasul berkenaan sebelum kamu ni pasangan-pasangan hidup dan anak pinak. Ini sebab apa dan sebut ni sebab nak tunjukkan bahawa rasul-rasul sebelum Muhammad adalah manusia juga, bukannya malaikat. Ya, maksud dia mereka ada nafsu, mereka ada kesakitan, ada pergi tandas dan sebagainya. Okey. Ni pasal nak tajuk qadar tajuk qadar. Mana wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Wa ma kana rasulin an ya'ti bi ayatin illa bi idznillah. Tidak boleh untuk seorang rasul datangkan sebarang bukti melainkan dengan apa? Izin Allah. Maksud dia Musa alaihissalam nak cepat tongkat jadi ular, izin Allah Ta'ala dahulu. Okey? Isa alaihissalam hidupkan orang yang mati, izin Allah Ta'ala dahulu. Okey? Semua para anbiya nak buat apa-apa sahaja untuk mukjizat itu berlaku perlu kepada apa? Izin Allah Ta'ala. Dan likulli ajalin kitab, semua untuk setiap tempoh bila berlakunya suatu perkara ada dah tulisan dia. Maksud dia dah tertulis, written. Di sini tajuk dia. Tapi masalah dia timbul tajuk masalah apa? Dah tertulis pun timbul apa? Lepas tu yamhullahu ma yasha, Allah Ta'ala padam apa dia nak, wa yuthbit, Allah Ta'ala kekalkan apa dia nak. Padam apa dia nak, dia kekal apa dia nak. Wa indahu umul kitab, dan si Allah Ta'ala ni ada umul kitab yang tak akan berubah langsung. Tapi yang
ada qadar harian. Itu sebab kita kata qadar kita ni ada qadar harian, qadar tahunan yang kita silap. Pasal tu sebab kenapa Nabi cerita pada kita. Contoh macam bila kita nak berinfakkan harta, Nabi nak galakkan orang infak harta. Nabi kata apa? Ma min yaumin, tidak satu hari pun illa melainkan wa malakan yanzilan, 2 malaikat akan turun. Yaqulu ahaduhuma, satu malaikat akan kata, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikanlah orang yang infakkan harta dia gantian. So that orang yang infak harta tak ada macam lah nak bayar bil, tak ada. Dia tak ada hilang, tak apa-apa. Pasal dia dah dengar janji Nabi tadi. Nabi kata tiap-tiap hari akan turun malaikat dia, 2 malaikat, satu doa, ya Allah berikanlah orang yang infakkan hartanya gantian. Dan satu lagi pula, ini ugutan untuk orang yang tak infak harta. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Satu lagi malaikat doa, ya Allah berikanlah orang yang tahan harta dia daripada diinfakkan kehilangan. Ikutkan logik, ikut asal qadar tadi, harta kita nak hilang ke bertambah ke, rezeki dah ada kan, dah ada qadar kan. Tapi kenapa Nabi ceritakan pula yang ni? Sebab apa? Doa malaikat tadi. Doa malaikat tadi apa? Action seseorang tadi tu, pergerakan dia akan boleh menyebabkan sama ada rezeki dia diganti, ditambah, atau rezeki dia makin hilang. Berdasar action. Macam kita katalah kita ada duit, kita masuk tabung atau kita pergi campak dalam longkang. Action kita menyebabkan. Jangan kita kata macam rezeki Allah Ta'ala kalau ada, adalah. Campak dalam longkang duit tadi, bangang lah nama dia. Kan campak-campak dalam longkang, betul macam tak apa, nanti Allah Ta'ala berikan balik. Bukan cara macam tu. Maksud dia, harta tadi tu memang rezeki kita kadar dia sekian, tapi kita akan menjadi penyebab untuk bertambah atau berkurang berdasar kepada apa? Contoh macam infak. Pasal orang, pasal Nabi kata dalam hadis yang lain, Nabi kata apa? Ma naqasa malun min sadaqah, takkan kurang harta disebab sedekah. Kita logik, mana boleh. Kalau dah kita ada 1,000, kita bagi 500 ke orang, kita infak, tinggal berapa? Tinggal 500 lah. Lepas tu Nabi kata ma naqasa malun min sadaqah. Dia 2 pengertian. Pengertian pertama ni, malaikat doa tadi gantian akan datang semula. Pengertian satu lagi adalah akhirat telah tersimpan. Actually pasal harta kita yang paling utama adalah apa yang kekal. Yang kat dunia tak kekal. Kita ada 1,000 habis sekejap je kan. Pergi jalan-jalan, makan melantak-melantak, seminggu habis. Kalau KL ni kan, makan ini makan itu, makan Korea lah kan. Ikut elok makan Melayu, makan Korea kan. Lepas tu sakit perut kan. Macam-macam manusia ni kan. Dah tahu perut tak kena kan. Kita pasal orang Melayu, dia actually macam adaptation badan kita kena jaga tau. Dia memang badan kita kalau sentiasa menghadamkan nasi, kita bagi dia roti, memang tak mati, tak nak. Dia makan adaptation tu bertukar mungkin sebulan baru orang tu boleh tukar. Jika tidak kan, kita bagi dia makan roti kan, dia macam lembik aku kan. Rasa melantak roti banyak dah, tak cukup lagi. Rupanya apa? Pasal dia badan dia tak adapt. Pasal dia badan kita dia boleh diprogramkan. Macam orang program kawan dia bangun tidur awal kan, dia akan bangun setiap hari. Start dia malas je kan, dia start malas kan. Dia rajin balik, dia akan ada sequence dia. Mana badan tadi boleh dilatih, diprogramkan. Sel-sel badan dia boleh program. So anyway, kita kata macam tadi kita kata orang-orang yang infakkan harta, mana ikut kadar dia, rezeki dan sebagainya, betul lah. Tapi ada jalan-jalan di mana harta tidak akan digantikan oleh Allah Ta'ala. Dan lebih kekal, yang pengekalan di hari akhirat adalah paling penting sebenarnya. Pasal kita makan dekat dunia habis kan. Mungkin sekali kita rasa macam duit hilang pergi mana tak tahu. Tapi kalau dia kata benda tu kekal di hari akhirat nanti gantian, maka kita untung. Dunia kita tak tahu kita pakai ke mana kan. Kita contoh macam kawan kita minta hutang, dia hutang kita tak bayar, dia tak bayar, kita tuntut, geram, marah dengan dia. Tapi kalau dia, anda kata kita bersabar, dan di hari akhirat nanti dipulangkan di hari akhirat, kekal. Yang kat dunia dapat kat dunia ni, pulang-pulang balik, besok lusa tak tahu habis ke mana. Faham? So konsep tu kena faham. Jadi anyway, dalil hadis Nabi tadi, mana rezeki manusia ni memang ada dikira, tapi ada apa? Tambah dan kurang tadi boleh. Pasal apa? Qadar tadi boleh berlaku. Sebab kenapa kita dalam masalah hidayah, dalam masalah nasib dan sebagainya, sila teruskan berdoa. Jangan sekali-kali kita rasa macam takkan sesat dah. Jangan sekali-kali. Kalau Nabi SAW boleh sentiasa suruh berdoa dan sebagainya, dan Nabi galakkan para sahabat berdoa, maka kita sendiri pun kena buat macam tu juga. Banyakkan berdoa, banyakkan berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Faham Jadi iyyaka nasta'in tadi duduk dekat situ, dan juga termasuk juga dekat sini masalah golongan yang yang kita kata jalan lurus tadi kena kekal di atas jalan lurus tadi. Jangan kita macam biarkan masa kosong kita tak nak berharap Allah Taala untuk jalan lurus tadi kekal pada kita. Sebab kita ulang-ulang baca. Baik, keenam. Okey, keenam surah Al-Fatihah ini datang dalamnya, tajuk dia adalah jalan golongan diberi nikmat ke atas mereka. Menerangkan pada kita jalan golongan yang diberi nikmat ke atas mereka.
Okay, dari kalangan apa? Dari kalangan hamba-hamba Allah, okay, yang terpilih lagi dibersihkan. Golongan Allah Ta'ala dia actually Allah Ta'ala pilih. Macam kita terangkan pada para anbiya, ini bukan manusia yang dia jadi dengan usaha dia. Okay, bahkan memang ditaufikkan seorang tu untuk amalan soleh dengan pilihan Allah Ta'ala. Dan setiap manusia berpeluang dengan cara apa? Doa tadi. Harapkan, mintakan dan sebagainya. Sejauh mana keikhlasan dia, kat situlah sampainya pertolongan Allah Ta'ala untuk dia menjadi seorang yang terpilih. Bukannya dia usaha. You cannot struggle to be a prophet. Yeah? Even though the same, tak boleh struggle untuk jadi kasih Allah Ta'ala. Tak boleh. Mana buat saja amal, Allah Ta'ala pilih atau tidak, terpulang pada dia. Itu hak dia mutlak. Faham? So para anbiya contohnya memang pilihan Allah Ta'ala. Jadi dekat sini diterangkan siapa dia, kita sekarang ni dah tahu, kita tak tahu nak capai macam mana. So kita minta Allah Ta'ala berikan kita, tunjuk apa ibadat atau amal kita ataupun apa jalan lurus yang kita nak tadi adalah jalan golongan yang diberi nikmat ke atas mereka. Bukan jalan golongan yang apa kita kehendaki atau kita bayang-bayangkan. Okay? Okay. Jadi yang mana mereka ni yang Allah Ta'ala beri nikmat ni, telah datang pernyataan mereka dan firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa 69. Allah Ta'ala terangkan siapakah golongan yang an'amta alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim. Golongan tu siapa Allah Ta'ala beri nikmat tu siapa? Allah menyatakan wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Surah An-Nisa 69. Dan sesiapa yang taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang dikurniakan nikmat oleh Allah Ta'ala. Dari kalangan apa? Dari kalangan para Nabi. Dan juga golongan-golongan Siddiq. Nabi kita tak boleh kejar lah. Siddiq ni actually boleh kejar. Golongan Siddiq ni boleh kejar. Bukan satu tahap kedudukan yang anda tak boleh kejar. Boleh kejar. Tapi duduk kat mana? Cara dia adalah seperti yang dinyatakan dalam hadis Nabi SAW. Yang Nabi kata apa? Nabi terangkan, Nabi kata alaikum bisidqi, alaikum bisidqi. Dan hadis Bukhari Muslim alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir, fa inna sidqa yahdi ilal bir. Hendaklah kamu atau wajib ke atas kamu alaikum bisidqi. Okay, ini lafaz Sahih Muslim. Dia kata apa? Daripada Abdullah bin daripada Syakik an Abdullah qala Rasulullah SAW alaikum bisidqi, alaikum bisidqi, hendaklah kamu berlaku benar. Mana benar? Truthful lah, makna berlaku benar dalam perbuatan atau percakapan, inwardly ataupun perbuatan kita. Fa inna sidqa, kerana benar itu yahdi ilal bir, akan bawa kepada kebaikan. Memang kita kata kadang-kadang bila ada orang kata macam maruah kita ustaz macam mana, takkanlah kita cakap benar semua ustaz. Jadi baca hadis ni wa innal birra, dan sesungguhnya baik itu yahdi ilal jannah, akan bawa kepada syurga. Wa ma yazalur rajulu, dan sentiasa seorang lelaki itu, perempuan waktu juga samalah, yasduku, berlaku benar. Bila? Percakapan dia, perbuatan dia. Wa yataharra sidqa, dan berusaha sungguh-sungguh untuk apa? Benar. Dia try so hard untuk benar sentiasa. Mana kalau orang tanya kenapa lambat? Tidur. Ada macam kenapa lambat? Sakit perut. Sekian. Tak ada. Kenapa lambat? Tidur. Kenapa sekian? Dia terangkan, terus terang. Tak ada dia macam tipu untuk dapat jaga kata air muka ke, tak ada. Dia terus terang, truthful, be truthful. Kerana kalau seorang itu, Nabi kata sentiasa seorang itu, lelaki itu berlaku benar dalam percakapan dan perbuatan dia, wa taharra sidqa, dan dia mencari-cari, apa, bersungguh-sungguh untuk benar, hatta in the end yuktabu, ditulis indallah, dia di sisi Allah Ta'ala, ditulis di sisi Allah Ta'ala siddiq, sebagai seorang yang siddiq. Mana benar? Dia actually ditulis sebagai seorang yang siddiq lah. Mana yang itu nilai sebenar seorang yang siddiq tadi? Mana orang yang apa dia cakap dalam dan luar sama. Ini kan dalam lain, luar lain. Dia cakap, dia ya. Orang katakan apa, lurus bendul lah. Bukan tak ni, tapi macam itulah, dia benar, tak ada tipu. Maka para sahabat Nabi SAW dahulu, kita lihat bila contoh macam kisah bila yang saya terangkan dahulu, para sahabat bila datang harta Bahrain.
harta dari Bahrain sampai kan. Kemudian Nabi lihat mereka ramai datang solat subuh berjamaah dengan Nabi SAW. Nabi tulis, Nabi berkata, agaknya kamu datang ramai ni sebab dengar harta daripada Bahrain sampai. Sahabat jawab apa? Betul ya Rasulullah. Tak, itu macam simple macam tu je. Something like that. Mana maksud dia, tak perlu kita beri alasan lain untuk jaga macam, tak adalah. Tak ada. Dia takkan tak adalah. Bila Nabi kata betul, dia kata betul ya Rasulullah. Mana maksud dia sincere. Tak ada timbul masalah nak jaga air muka ke. Mana ada Rasulullah, kami sentiasa berjemaah. Kan? Tak ada. Dia, kalau kita macam tu lah kan. Bila orang kata ini, kita akan cuba nak pertahankan diri kita. Kalau betul, kata betul. Kalau salah, kata salah. Kita tak perlu kita nak pertahankan diri kita dengan benda macam tu. So, kalau orang tu sentiasa benar dan kata-kata dan perbuatan dia, in the end, dia akan ditulis di dalam Allah sebagai apa? Siddiq. Allah Ta'ala tulis dia, di sini Allah Ta'ala ni, ini Siddiq kok. Orang yang apa? Siddiq. Benar, sentiasa benar dalam perbuatan dan percakapan dia. Maksud dia, orang boleh kejar tak benda ni soalan? Boleh. Cuma masalah payahlah sikit. Memang kita kata kejar tu lah macam syahid. Memang kita boleh kejar. Tapi korbankanlah. Semua orang nak syahid, tapi tak ada siapa yang nak berjuang. Betul? Kan? Yang itu bagi teroris. Okey, tapi kita kata, maksud dia, dalam hadis ni tadi, memang orang tu tadi, memang kita kata, Siddiq itu ada satu sifat atau satu kedudukan yang seorang manusia tu boleh nak kejar. Cara dia, macam hadis Nabi tadi bagi, sentiasa benar dalam percakapan dan sentiasa bersungguh-sungguh untuk benar. Test diri kita. Mana sehari lah. Kalau dia kata buat sehari, lepas tu boleh sehari, tambah 2 hari, tambah 3 hari, sampai banyak. Jangan kita ngelak dengan tajuk ni. Dan juga orang syahid, dan juga orang yang soleh, orang yang beramal soleh. Dan wahasuna ulaika rafiqah, dan mereka itulah baik sebagai teman. Kalau ada siapa nak berteman-teman, maka teman terbaik adalah golongan berkenaan. Bukannya artis, bukannya apa, orang besar kenamaan dan sebagainya, Datuk Tan Sri, itu kan. Tapi orang-orang tersebutlah sebagai teman terbaik. So siapa-siapa nak berteman, temanlah dengan orang tersebut. So dalam konsep inilah kita kata apa? Maksud dia, orang-orang yang nakkan jalan yang benar tadi, dia nakkan hidayah. Hidayah tadi mengikut jalan orang-orang ni, bukan jalan orang yang lain. Sebab banyak orang cuba jadi baik, tapi tak semestinya jadi mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Itu sebab kenapa dalam tajuk ni diletakkan clause. Baik tadi siapa, ikut cara siapa? Golongan ni. Mana ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan lurus. Jalan lurus tu jalan siapa? Semua orang kata jalan dia lurus. Dalam golongan ni. Tak nak golongan lain. Ya Allah, golongan ni yang kami nak. Okey. Jalan ini dimaksudkan tadi dengan mafhumnya yang mengunjur sepanjang sejarah manusia. Mana start daripada zaman Adam AS sampai sekarang, sampai yang berikutnya. Mana masih berterusan sampai sekarang, akan datang, masih lagi wujud orang soleh, masih lagi akan wujud orang-orang yang Nabi tak adalah lah. Golongan yang 3 tadi tu masih lagi akan ada. Masih berterusan akan ada berdasar pada nas. Memang kita kata sentiasa. Mungkin hari ni kita mungkin nampak orang berkenaan, mungkin nanti anak kita jumpa orang lain pula, cicit kita, cucu kita jumpa orang lain pula yang tergolong dalam 3 golongan tadi. Mana mengunjur daripada dulu sampai akan datang. Dan setiap siapa yang datang lewat, dia akan mengambil iktibar daripada orang sebelumnya. Macam kita sekarang tengok para sahabat, yang golongan yang Allah Ta'ala puji mereka, Allah Ta'ala redha kepada mereka. Yang mereka ni banyak syuhada di kalangan para sahabat. Kemudian tengok pula tabi'in, tabi'in dan seterusnya, para ulama yang dalam sejarah umat manusia ni, umat Islam ni, mengunjur daripada zaman berkenaan, atau sebelum tu lagi, para anbiya lagi. Kita ambil awal lagi pada para anbiya. Maka mereka itulah contoh-contoh yang diberikan. Yang ada merangkumi kepercayaan golongan beri nikmat ke atas mereka. Kepercayaan mereka macam mana? Ni kadang-kadang kepercayaan pun tak lepas. Tak ada para anbiya seorang pun yang bertawasul dengan orang mati. Datang kita, tak apa kot. Ni simple dia. Benda macam tu pun. Tak ikut kak lah, muntat ular lah, tulang duyung dan sebagainya. Kalau kita tanya diri kita balik, di mana duduknya? Kita minta ihdinas siratal mustaqim, jalan siratal ladzina an'amta alaihim, jalan golongan berkenaan kan, golongan yang diberi nikmat tadi. Tapi kepercayaan mereka, akidah mereka kita ikut. Tak boleh lah. Mana golongan itu adalah golongan yang paling betul, yang Allah Ta'ala janjikan akan diberikan sebagai teman terbaik. Di syurga nanti teman terbaik kita adalah golongan tersebut. Kalau dia kata siapa-siapa nak berteman, teman itu yang terbaik. Dan juga uslub mereka dalam menyeru semua bangsa kepada kebaikan yang mereka beriltizam dengannya. Mana kebaikan yang mereka buat, mereka laksanakan, mereka ajak, cara mereka ajak orang ramai, uslub mereka ajak macam mana. Dan kita tahu memang dalam sejarah para anbiya ketika mengajak orang untuk beribadat dan sebagainya, mengajak orang tinggalkan kesyirikan, diorang tak marah. Tidak marah, tahu. Dia tak tahu. Dia bukan, ketika ajak tu dia bukannya marah, pasal dia kesian. Dan bahkan kita kata dalam asal dakwah ni, kadang-kadang kita benda bab ni tak terlepas. Sebab apa?
Sebab bila ajak orang tak dengar cakap kita marah. Baca dah geram tu aku kan. Aku cakap tak dengar. Sebenarnya dalam Islam tak ada masalah berkenaan. Kita hidayah milik Allah Ta'ala. Kita cuma apa? Menyampaikan saja. So orang dengar kita tak dengar, tak ada hal. Tak ada hal Orang dengar tak dengar tak ada hal. Jangan kita macam apa pasal tak dengar cakap saya. Saya dah baca Quran. Dia pasal manusia ni ada kadar level dia. So kita kata maknanya uslub para anbiya. Macam kisah Nabi Nuh AS berdakwah 990 tahun. Mana semua cara dia buat. Seorang-seorang dia buat, ramai-ramai dia buat, terang-terang, nyorok-nyorok, siang buat, malam buat, takutkan, ajakkan, macam-macam dia buat. Mana dia galakkan orang dengan janji-janji baik, digerunkan orang dengan kepada Allah Taala dengan kuasa Allah Taala mencipta dan sebagainya. Tapi bangsa tak nak ikut, Allah Taala tak salahkan dia. Nampak tak? Allah Taala tak salahkan dia. Kau silap lagi kena tak? Dia dah buat kerja, maka itu je. Bagi kita, matlamat kita dalam Islam ni, sampaikan. Yang menghukum kerajaan. Masalah hukuman dan sebagainya, itu pelaksanaan, itu kerajaan, bukan kita. Untuk tangkap orang ke, untuk sekian orang ke dan sebagainya, itu kerajaan. Kita menyampaikan saja. Orang dengar tak dengar, itu terpulang. Bukan kerja kita untuk geram ke, tangkap, pukul, tak ada. Tidak ada Belajar kaesan taklim berkenaan dengan hudud dan sebagainya. Pergi tak jumpa orang berzina, sebat kat tepi jalan. Bukan, tak boleh. Tangkap, nampak jumpa orang curi, potong tangan. Tak boleh, haram. Pasal anda bukannya kerajaan. Anda bukannya pemerintah. Hanya pemerintah laksanakan perkara tersebut. Faham? Tapi secara asasnya uslub berdakwah tadi berjalan. Sampaikan, beritahu, menulis, nasihat dan sebagainya. Anything, kita sampaikan. Dan dia kata apa? Bimbingan dan juga pengajaran-pengajaran yang diambil daripada kejadian-kejadian yang berlalu terhadap mereka. Mana apa yang berlaku pada mereka. Contoh macam tekanan, mereka bersabar, tunggu kemenangan, lambat-lambat pun tak ada masalah. Ni kadang-kadang ada orang nak menang cepat. Ni kadang saya selalu nasihatkan orang. Saya kata betul, kita kata kita nak menang. Contoh macam ada kumpulan manusia ni yang beramal untuk berpolitik dan sebagainya. Saya kata tak ada masalah, tak ada hal. Tapi satu benda kena ingat, menang atau kalah bukan tajuk dia. Anda tak ditanya oleh Allah Ta'ala, kenapa tak menang? Allah Ta'ala akan tanya pada anda buat kerja tak? Bukannya masalah kita kata, ni tak menang ni, salah ni, tak. Pasal para sahabat dahulu, macam contoh macam Musa bin Umair. Ni sahabat Nabi yang kita kata mulia, yang Nabi SAW menyatakan dia ni Musa bin Umair ni, dia ni dahulu Nabi lantik dia sebagai guru pertama dalam Islam, mengajarkan orang-orang Madinah untuk masuk Islam. Mana sebelum Nabi pindah, persiapan Madinah tadi supaya terima para sahabat yang datang daripada Mekah tadi dibuat oleh seorang sahabat je. Siapa? Musa bin Umair. Dan dia ketika dihantar tu umur dia belasan tahun dia. 17 18 lebih kurang. Muda. Kita 17 18 main Atari game lagi Main guli lah, main lagayam lagi. Tapi para sahabat umur 17 18 tu dia hebat. Dan mereka menengah tanggungjawab dan dia matang cepat. Jadi dia ni dihantar ke Madinah berdakwah dan sebagainya. Dia mati contohnya dalam Sahih Muslim diceritakan oleh Khabbab bin Arat. Khabbab Ibnul Arat, dia ceritakan berkenaan tajuknya. Dia kata apa? Dia ketika nak mati dia nangis. Orang tanya kenapa kau nangis? Dia kata kami dahulu, dia kata kan berjuang, dia kata kepada Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Dia kata, dan insyaAllah pahala kami tulis isi Allah Ta'ala. Ada di kalangan kami yang mati sebelum sempat merasai kemanisan kemenangan. Di antaranya adalah Musa bin Umair. Dia mati dalam perang Uhud. Mana bayangkan, guru pertama dalam Islam ni mati dalam perang Uhud, kain kapan tak cukup. Bila tudung kepala, kaki nampak. Tudung kaki, kepala nampak. Mana maksud dia? Adakah dia gagal? Tak. Mana orang Madinah yang berjuang bersama Rasulullah SAW tadi, antara yang menyiapkan mereka adalah dia. Tapi dia mati sebelum daripada Islam menang. So relax lah. Apa masalah dia? Maksud dia, kita kata dia mati sebelum lagi Islam menang. Tapi tidaklah menunjukkan dia gagal. Tak pernah. Bahkan para anbiya sendiri pun yang berdakwah, ada yang pengikut dia seorang, pengikut dia 2 orang, pengikut belasan orang saja pun ada. Tak ada pengikut langsung pun ada. Tapi Allah tak pernah tanya pada mereka kenapa tak berjaya. Tak ada. Jadi kalau siapa-siapa belajar sirah tadi, kisah tadi, dia akan berjuang, berdakwah dan sebagainya dalam keadaan apa? Ajak orang tapi tak rasa runsing. Ni tak runsing, tak ada macam Allah, kenapa sakit jiwa, kenapa geramnya aku, diorang tak dengar cakap aku. Satu. Atau kenapa aku dakwah-dakwah kenapa tak bertukar. Actually Allah tak tanya. Faham tak? So, saya tegurkan kawan saya, dia kata Allah tak tanya kamu menang atau kalah. Allah akan tanya apa kamu buat. Apa kamu ajar pada manusia? Apa kamu seru mereka? Kamu ajak mereka kepada apa? Itu Allah akan tanya. Ya? Kalau dia kata kita buat kerana asabiah dan sebagainya, tak kira apa sekalipun, kita salah. Kita salah. Allah akan tanya itu. Masalah menang atau kalah itu tak Allah akan tanya. Pasal pahala kita tertulis Allah Taala dengan pergerakan kita, usaha kita, effort kita. Bukan dengan dengan kejayaan kita.
Contoh macam orang nak bangun malam kan, di effort dia, sungguhan dia, keikhlasan dia tu tak kira. Dapat bangun ke tidak belum belum cerita lagi. Dapat bangun alhamdulillah, taufik Allah Taala. Tak dapat bangun, kalau benar niat dia, benar effort yang dia buat, ya maksud effort tadi tidur awal lah. Ni tidur dan lepas kat subuh pukul 5 tu baru. Dia tengok cerita Korea sampai pukul 5. Kemudian bila pukul 5 tu baru nak tidurlah. Sekejap lagi boleh kot sembahyang subuh berjemaah kata. Pukul 5 baru tidur kan. Dan cerita Korea masuk dalam tu kan. Korea. Mana nak bangun? Sahih dah lepas tu subuh lajak kan. So itu effort tak betul tak boleh juga. Mana kita niat kena betul, effort kita betul, berjaya atau tidak orang tak kira. Bahkan kalau kita tak berjaya pun nak bangun, tertulis dah. Macam orang yang nak pergi jihad. Dia benar niat dia, benar effort dia, tapi harta tak ada dan sebagainya nak pergi keluar. Tertulis walaupun dia tak pergi berjihad dengan Rasulullah SAW, tertulis pahala dia. Di duduk Madinah, duduk kat rumah dia pun tertulis pahala dia sebagai seorang yang sedang berjihad fisabilillah. Bahkan dia mati kat rumah pun diberikan pahala mati syahid. Sebab apa? Effort dan juga niat dia betul. Effort, usaha dia, niat dia betul, baru dapat. Ini kadang benda tu tak ada. Ni dua ni tak jaga, masalah lah. Jadi sungguh-sungguh nak sungguh buat. Macam nak hafal Quran, effort kena ada lah. Jangan doa je Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah kan. Allahumma dzakirni minhu ma nasitu. Betul lah. Ingatkan aku apa lupa daripadanya. Tapi kenalah mengulang. Ini duk baca Quran tak ada macam televisyen kan. Televisyen ada, tinggal Quran. Mana dapat? Effort kena betul. Kan? Effort kena betul, niat kena betul. Dapat dua berkenaan lepas, maka kalau tak berjaya sekalipun anda dah tertulis sebagai orang yang berjaya dapat benda berkenaan. Walaupun tak sampai, pahala anda dah tertulis. Itu beza dia. Effort dan niat tadi. Tapi kalau dia kata effort tak ada, niat pun tak ada kan, masalah lah. Niat kena ganding effort lah. Ni effort tak buat, tak ada usaha, masalah juga ya. Kejayaan orang tak tanya, sampai ke tidak orang tak tanya. Kalau kita sungguh, maka pahala tu dah berjalan dah. Faham okay, jadi kita kata, jadi golongan tadi ini kita belajar dari mana? Belajar daripada kisah para anbiya. Belajar dari kisah mereka. Mereka berdakwah, Allah kata pada para nabi, hatta Nabi Muhammad, Allah katakan pada baginda, innama alaikal balagh, hanya kepada atas kau hai Muhammad apa? Penyampaian je. Sampaikan. Bukan disuruh kau mesti berjayakan mereka kena Islam juga. Tak. Mana mereka tak beriman, bukan kesalahan kau. Bukan kesalahan kau untuk mempersoalkan benda tersebut. Itu dinyatakan dalam nas-nas yang banyak dinyatakan oleh Allah Taala dalam Al-Quran Karim. Baik. Dan dikata sirah-sirah yang harum yang mereka tinggalkan selepas mereka, dan tamadun-tamadun Rabbani yang kekal sebagai menara dan tanda jadi petunjuk di sepanjang zaman. Mana petunjuk sepanjang zaman? Kisah-kisah tadi. Golongan apa? Para nabiyin, siddiqin, syuhada dan soleh. Orang-orang tersebutlah punya jalan yang kita kena patuhi. Dan dia minta Allah Ta'ala dapat kepada kita. Tapi kalau kita dah nampak jalan mereka macam tu, kena ikutlah. Ni kadang-kadang ada orang, kita macam saya tegur ni sangat pasal saya dapati sekarang dah mula masuk. Contoh macam bergendang dalam masjid dan sebagainya. Mana petunjuk dari siapa? Para nabi. Para siddiqin. Syuhada. Orang soleh. Soleh siapa? Para sahabat tengok dulu. Kadang-kadang para sahabat sendiri pun tak sampai peringkat berkenaan. Kenapa kita upgrade sampai bergendang, melompat dalam masjid? Kenapa? Dia bagi alasan, tapi ustaz ada orang main tombak dalam masjid. Orang main tombak bukan berzikir. Faham tak perbezaan benda berkenaan? Mana disamakan pula. Tapi kalau main tombak boleh, apa sebab zikir tak boleh? Pas zikir ni adalah ibadat. Itu ibadat. Yang itu bukan ibadat khas. Ini ibadat khas. Cara tertib ibadat berzikir tadi tu, diam, bukan mengaung-gaung dan sebagainya. Faham tak? Nabi tegur para sahabat berkenaan dengan tajuk ni. Bila mana para sahabat dahulu bila naik bukit, turun bukit perjalanan kan, diorang sentiasa biasanya diorang akan macam bila naik bukit takbir. Ini tasbih. Dia akan macam lah, tasbih dengan takbir dan tasbih. Jadi mereka kuat tinggikan suara. So Nabi kata, perlahankan. Nabi kata, kamu bukannya menyeru Tuhan yang pekak, tak mendengar. Nabi tegur. Mana diorang macam gitu kan. Nabi tegur, perlahankan. Kamu bukan menyeru Tuhan yang tak ni. Tapi memang sungguh kalau dalam kedudukan macam biasa, bila Nabi sebut suatu perkara yang menakjubkan para sahabat akan bertakbir ya. Tapi bila kadang-kadang takbir tadi kalau agaknya melampau sangat, Nabi tegur. Nabi kata, kamu bukan menyeru Tuhan yang tak dengar. Pasal kamu Tuhan yang dengar, yang mengetahui. Yang dekat. Yang kamu pergi jerit, dia naik bukit,
takbir. Dia turun bukit, dia tasbih. Dia macam tu lah. Naik bukit, turun bukit, dia kata tasbih macam tu. Cara mereka. So, jadi, tapi dalam zaman Nabi tegur. Kenapa? Itu kaedah adab kita menyati Allah SWT. Dan bahkan, bila kita lihat dalam menyati Allah Ta'ala, the best kedudukan untuk seorang tu menyati Allah Ta'ala adalah berseorangan. Dan dalam keadaan sunyi. Dan dalam keadaan orang tak tahu. Dan mengalir air mata dia. Ini berdasar pada hadis Nabi SAW. Bila mana Nabi kata 7 golongan yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala payungan. Pada hadis ada payungan bukan payungan Allah Ta'ala. Antara 7 golongan berkenaan adalah the last one. Apa? Rajulun, seorang lelaki. Wanita pun sama. Zakarallah khalian, dia ingat Allah Ta'ala secara bersendirian. Fafadat ainah, lalu mengalir air mata dia. Ini bukannya kalau depan orang ramai dia menangis, aku menangis, kita nangis sama, itu lain. Ni mana dia seorang-seorang. Itu the best. Maka kita zikir paling bagus adalah itu. Pasal itu menjamin untuk kita payungan Allah Ta'ala. Yang mengingati Allah Ta'ala di tengah orang ramai pun dia. Tapi yang the best, yang paling tinggi adalah ini. Maksud dia ini yang kita kata yang sampai payungan Allah Ta'ala dapat pada dia. Sebab apa? Dia ingat Allah Ta'ala dalam keadaan bersendirian. Yang tadi di depan orang ramai kadang masa malu. Dia ada datang apa perkara-perkara yang merosakkan amal kita ada. Bila buat depan orang ni ada benda yang merosakkan. Nanti kita rasa tinggi sikit suara kita sedap lah kan. Tarik sikit dia macam bestnya suara aku. Sedap. Ni budak-budak asrama tu kan. Saya ingat dekat sekolah. Kan bila dapat mikrofon, budak ni semua gila mikrofon. Petang-petang kan dia zikir munajat. Zikir munajat lah. Allahumma yang arkam punya ni kan. Dibaca antara asar nak masuk maghrib. Lepas tu kemudian lepas subuh, sebelum subuh lah. Kan? Lepas tu dengar dia pelayan-pelayan wanita macam sedapnya suara. Siapa punya suara? Semua orang bertanya pula siapa punya suara. Jadi rosak lah. So in the end semua berebut mikrofon. Aku dulu. Kan? Dia rosak jahanam untuk menggali amal. Amal rosak. Tak faham tak? Jadi kita biar baiklah kita buat amal yang terjamin kita ikhlas, buat itu. Cari yang tu dulu. Yang luar ni elakkan dulu. Pasal kita kata kita tak sampai tahap di mana kita buat orang akan ni. Tapi jangan tak buat langsung pula. Tak buat langsung kenapa? Takut tak ikhlas. Ini tak ada. Satu benda yang kena ingat tidak ada tinggal amal ikhlas kerana Allah Ta'ala. Kerana tak buat amal lillahi ta'ala. Tak ada. Buat amal yang disuruh kerana Allah Ta'ala. Kalau buat kerana manusia syirik. Tinggalkan amal, tinggalkan suatu benda yang haram Allah apa larang kita buat, kita tinggalkan kerana manusia, riak. Yang betulnya adalah kita baiki diri kita dalam keadaan tersebut. Jangan masukkan tengah-tengah tu ada benda yang lain. Faham Jadi baik. Jadi kita kata benda tu dilihat di mana? Dalam siratal ladzina an'amta alaihim. Mana siratal ladzina an'amta alaihim, dalam telah diletakkan berkenaan dengan siapakah golongan tersebut. Golongan yang kita kena contohi adalah golongan tersebut. Ya Allah, kami nak hidayah kekal kami di atas hidayah Engkau ya Allah. Dan hidayah tu adalah jalan lurus. Jalan lurus siapa? Jalan golongan-golongan ini. Tak nak golongan yang lain. Dan Allah Ta'ala datangkan pula lepas tu dalam ayat dalam surah Fatihah ni yang ketujuh, menjauhi jalan golongan yang dimurkai. Ni kena tengok jalan golongan yang dimurkai ke atas mereka dan golongan yang sesat. Dan kedua-duanya adalah dua contoh manusia sebenarnya. Apa diberikan di situ? Walaupun kita kata dua kalimah pendek je. Maghdubi alaihim dallin, tapi sebenarnya Allah Ta'ala berikan ini contoh terbesar manusia. Pertama, yang mengetahui kebenaran dan kemudian dia memusuhi jalan kebenaran dan dia menjauhinya. Jalan-jalan kebenaran. Dengan sebab apa? Hasad atau berdegil atau mengikuti hawa nafsu. Dan di permulaan contoh ini adalah Yahudi. Ini golongan pertama. Golongan yang tahu kebenaran tapi lawan kebenaran. Dan golongan ini kalau Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia kata golongan yang salah niat. Dia sebenarnya manusia ni sesat sebab dua. Satu salah niat, satu salah faham. Dia salah niat ni this one. Yang kita kata diberikan Allah Ta'ala macam-macam, tapi dia sentiasa ada tak sincere kepada Allah Ta'ala. Mana kalau boleh lari arahan Allah Ta'ala, nak lari. Kalau boleh tinggalkan perintah Allah Ta'ala, nak tinggalkan. Kalau boleh kata Allah Ta'ala salah, nak kata Allah Ta'ala salah. Salah. Dia seronok kata Allah Ta'ala. Silap tu. Kami nak lepas. Dia sentiasa cari jalan untuk tak nak patuh. Tak ada sincerity kepada Allah Ta'ala. Ni golongan ni, kita golongan Yahudi bila dia dipersoal kepada Allah Ta'ala. Macam dengan Musa. Tengok dengan Musa apa dia buat. Kan bila Allah Ta'ala cerita dengan Musa AS. Musa AS adalah Nabi yang bawa mereka lintas lautan. Kan? Selamatkan mereka daripada Fir'aun. Kemudian Musa lah juga yang doa Allah Ta'ala untuk mereka dapat makanan di langit dan sebagainya. Boleh mereka lepas Musa AS beri macam-macam. Bila Musa bawa 70 orang dari kalangan mereka pergi ke Miqat untuk menerima arahan Allah Ta'ala, tiba-tiba diorang kata apa?
Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Wahai, dan ingatlah ketika kamu kata, wahai Musa, kami tak akan beriman pada engkau sehinggalah kami nampak Allah Ta'ala nyata depan mata kami. Mana dia minta, bayangkan apa yang Musa tunjuk sebelum ni apa benda? Belah lautan tu apa? Turun makan dari langit tu apa? Ketuk batu keluar matahari tu apa? Kan? Mana apa benda tu semua sekali? Tapi mereka masih lagi apa tau? Sampai dapat lari tu dia kan, dah boleh lari dia lari. Boleh lawan dia lawan. Macam bila dia tanya pada Musa AS, dia minta supaya apa? Supaya beritahu siapa yang bunuh seseorang tu. Kan Musa kata, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. So dia kata apa? Dia kata, qalu atattakhiduna huzwa. Masa dia tak sincere lagi. Mana bagi dia tahu Musa ni nabi, utusan Allah Taala, tapi sentiasa dia sakiti Musa AS. Mana dengan Allah Taala pun dia mainkan macam tu. Mana macam sering kita dengar zaman sekarang kan, suara-suara yang kata apa? Kalau Allah Taala ni, kalau Tuhan ni ada, kenapa dia biarkan manusia ni sengsara? Kalau Tuhan ni ada, kenapa dia tak tolong orang yang mati kat tsunami tu? Kalau Tuhan tu ada, kenapa dia biarkan manusia ni? Ini lafaz-lafaz ni datang ni sebenarnya dia nak cari salah Tuhan. Dia biasa nak, kalau boleh tak ada Tuhan. Tak ada Tuhan, Tuhan tak ada. Dia nak macam tu. Dan ini sebenarnya kata-kata terlafaz yang asal dibina oleh Bani Israel. Mereka Yahudi ni tadi. Mereka yang bina, mana bad intention every time. Dan Nabi SAW perjelaskan tentang perkara ni untuk mengajarkan kita di opposite. Bila Nabi kata apa? Ad-dinun nasihah. Agama itu tulus ikhlas, sincerity. Para sahabat kata, kulna liman. Pada siapa ya Rasulullah? Lillah, kepada Allah Taala. Sincere kepada Allah Taala. Mana every time kita abdikan diri kepada dia, memang kerana kita nak patuh dan kita tahu dia Tuhan kita. Di mana kita tak ada rasa langsung bahawa kita macam nak boleh lari, kita lari. Nak cari salah dia, kita cari salah dia, tak ada. Di mana dia sentiasa bila dengar perintah Allah Taala, sami'na wa ata'na. Sincerely tak ada rasa apa, ya Allah. Mana kau suruh apa kami buat. Dan juga pada lillah wa rasulihi, kepada rasulnya. Kepada utusan Allah Taala. Mana every time Nabi arahkan apa-apa, sami'na wa ata'na. Utusan Allah Taala. Apa lagi tinggal untuk kita? Wakil Allah Taala, pencipta alam ini, ciptakan kita, cipta alam ini, didatangkan khas untuk ajar kita benda yang Allah Taala sayang dan juga Allah Taala benci. Kita dengar, kita tak boleh lagi nak ada timbul macam cari benda untuk jatuhkan dia dan sebagainya. Tak boleh. Lillah wali kitabihi, kitab dulu, wali rasulihi, kitab macam juga, arahan Allah Taala kitab pun sama juga, rasul utusan Allah Taala, wali aimmatil muslimin, dan kepada pemimpin umat Islam. Jadi bila kita tegur dia, bukan sebab kita nak jawatan dia, tapi kita nak supaya dia perbaiki diri dia. Pasal kita tak nak dia masuk neraka. Tu je cerita dia. Mana sincere? Sincerely kerana apa? Kerana ni. Dan ammatihim, dan juga orang awam Islam. Bila kita tegur orang ramai kan, kita tegur penyaga, bukan sebab kita menyampah kat dia kaya kita miskin. Dan sebab apa? Sebab kita tak nak dia masuk neraka. Begitu tegur orang yang kurang dari kita atau lebih dari kita, pun sebab kita bukannya menyampah kat dia, tapi apa? Kita sayang dia. Dan kita tak menipu orang. Sebab apa? Sebab kita sincere, tulus kepada dia. Mana ada sikit kita iakan, kalau banyak pun kita iakan. Tak pernah kita sentiasa nak tipu. Nak menang je kan. Nak menyaga, macam mana nak profit lebih. Tambah packaging kan. Ada orang jual barang sama, tukar packaging je kan, tukar packaging, tukar color-color sikit, RM15 dia tu. Kadang-kadang di Kelakar baru ni cerita, ada apa, abang saya Kelantan, orang suka jual air jampi kan. Dia ni dulu time muda-muda kuat juga benda pengarut macam ni, tapi dah berumur, alhamdulillah Allah tak nak beri hidayah pada dia hilang benda ni. Jadi kat pasal tumbuh tu orang gelar dia Syahri tak percaya apa? Tak percaya bomoh. Dia cerita je ni. Dia penyakit buah pinggang. Ada sakit buah pinggang pada dialisis. Jadi bila ada orang datang kata kononnya boleh mengubat orang pakai air dan sebagainya kan, dia pergi bertekak ke orang tu. Tahu apa? Dia kata cilla. Dia kata, saya kan tak percaya, dia kata. Tapi sini. Dia kata bila abang jual air pada saya kan, kata air ni air jampi, air Quran 30 juzuk kan. Cik, kalau saya pergi kedai beli air kopi, kalau orang tu bagi air ni, saya ambil tak? Cik, mamak, air kopi. Lepas tu orang tu bagi air ni. Dia tanya pada orang tu, nak bayar tak harga kopi? Berapa air kopi berapa sekarang? 60 sen? 70 sen? RM1? RM1 lah, okey. Nak bayar RM1 tak? Warna ni? Tak, sebab apa? Tak lupa kopi. Tak lupa kopi. Lepas tu bila orang tu jual, dia kata, tapi orang tu jual pada aku, dia kata air jampi. Belah mana nampak jampi tu, dia kata. Dia ni jahat sikit lah, dia cara jahat dia. Nak ajar orang kan, supaya jangan ni sangat kan. Dia kata kalau aku tak, you tak tidak kan. Tepek stiker
Anybody can do it. Kan? Letak sikit campuran air dan sebagainya. Anybody can do it. Semua orang boleh buat. Sekarang siapa yang jamin dia benda tak berlaku? Kata penjagaan duit ni tadi siapa pun nipu. Kan? Siapa yang jamin benda berkenaan? Ada rakaman? Kan untuk benda tersebut? Tak ada rakaman pun. Ada gambar 3-4 kali. Gambar sekali tu je. Tiap-tiap hari ke budak tu baca Quran. Bila mana nak mengulang Quran dia? Kan soalan budak-budak yang buat kerja tu, bila mana masa dia nak buat kerja lain? Kan? Itu soalan pertama dia tanya. Jadi kata kalau warna macam ni datang, mana macam belah mana zikir masuk dalam ni? Kalau dia kata tampal, dia semua boleh tampal dia kata. Repackaging ni kan, bahaya. So jadi tak ada sincere. Kita nak bantu orang Islam ke, untuk orang sihat, ke kita nak menjaga duit kita saja soalan? Nak menjaga je, menjagalah. Tapi tak adalah wali ammati muslimin, tak dapatlah pada kita. Tak ada sincerity, faham tak? So jadi dalam konsep ni, Yahudi tadi, dia dikatakan golongan pertama. Itu yang golongan salah niat. Yang Allah Ta'ala suruh kita apa? Isytiharkan, ya Allah, kami tak nak golongan ini pun jalan. Mana golongan yang salah niat? Yahudi Dia kepala dia. Yang siapa belakangnya berikutnya banyaklah. Etis dan sebagainya yang kita kata zaman kita sekarang ni kan, yang apa, mulhid, menentang Tuhan dengan nyata. Dan dia tahu kebenaran tapi lawan juga. Golongan ni, golongan munafik dan sebagainya ikut belakang ni. Okey. Yang kedua pula, contoh kedua pula yang Allah Taala berikan dalam apa, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Contoh kedua pula adalah kumpulan yang sesat. Dan kumpulan ni adalah kumpulan salah niat. Salah faham. Salah faham. Tadi salah niat, ni salah faham. Faham dia salah aja. Okey? Dia kata dan bilangan jumlah dan tidak terbilang jumlah kumpulan-kumpulan ini. Banyak sangat. Ada sesat ikut matahari, ada sesat ikut falsafah, ada sesat ikut atuk nenek, ada sesat macam-macam. Macam-macam. Dia kata ada di antara mereka yang tersesat jalan, tak jumpa jalan langsung. Kan nak Tuhan tapi tak tahu datang mana. Macam orang-orang apa yang Buddha kan, dia mencari Tuhan tapi tak sampai. So India tak tahu Tuhan ke apa benda, tak tahu ke mana. Dia Gautama Buddha, Siddhartha tu dia tak jadi tak mengaku Tuhan. Tapi orang Tuhan kan dia. Kan dia sebenarnya nak cari ketenangan. So jadi apa jadi sebenarnya ni? Siapa Tuhan, siapa bukan Tuhan, tak tahu. Okey? Sejalan. Lantas tak terarah kepada kebenaran. Ada di antara mereka yang tersesat di dalam kebingungan pemikiran manusia. Masuk falsafah. Orang ni kata falsafah ideologi ni, datang ideologi macam-macam, dia tak tahu mana yang nak pilih. Sekejap jadi kapitalis, sekejap sosialis, sekejap macam-macam lah. IS kan. Semuanya dia masuk. Sekejap nampak inilah dia kebenaran. Betul tu? Lari. Betul inilah dia kebenaran. Lari. Semua sekali ni masalah. Ni kumpulan yang kedua. Yang daripada golongan yang sesat ni. Ada di kalangan mereka pula interpretation dan manhaj. Dia ada orang yang dia jumpa Islam, dia tahu Quran dan hadis, dan bahkan lafazkan mulut dia, kita mengikut Quran dan sunnah Nabi SAW. Everybody lafazkan benda ni. Pergi masjid mana-mana, tak ada masjid datang kata kami tak ikut Quran sunnah. Betul? Tapi bila time beramal, tidak sekali-kali. Ada keluar macam-macam. Jadi pagi tadi saya tegur lah. Macam kita dah bincangkan, nanti insyaAllah bila masuk surah Al-Baqarah, nanti kita akan bincangkan berkenaan tajuk Fadilat surah Al-Baqarah. Antara fadilat dia adalah menghalau syaitan daripada rumah. Menghilangkan syaitan rumah. Tapi limit dia 3 hari saja. For 3 days only. Jangan tambah sampai 30. Jadi saya tanya bagi pada diorang bagi. Tadi saya kata apa? Bila Nabi kata dalam hadis berkenaan, Nabi kata la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumah-rumah kamu tanah perkuburan. Fa inna syaitan, kerana sungguh syaitan la yadkhul baitan, tak masuk rumah yang yuqra'u fihi, dibaca dalamnya surat Al-Baqarah. Tapi dalam riwayat lain Nabi kata pula barang siapa baca surah Al-Baqarah pada siang hari, maka 3 malam. Mana dia akan extend sampai 3 malam. Dipertahankan rumah dia pada syaitan. Syaitan masuk rumah dia 3 malam. Dan kalau dibaca pada waktu malam 3 siang. 3 days. Mana 3 siang sampai 3 siang, lepas tu malam berikutnya dah start balik lah, dia boleh masuk balik semula. Nabi, saya kata dengan orang, tengok bayangkan Nabi bagi 3 hari je. Datang orang bagi 3 tahun, 30 tahun. Saya paku tak bergalih daripada ujung dinding tu, selagi tu syaitan tak masuk. Ikut mata kasar. Tapi dalam rumah tu ada URTV, majalah bukan-bukan, kan, pakai tak senonoh dan sebagainya. Syaitan mana yang keluar sebenarnya? Syaitan mana keluar, syaitan mana tak masuk ke, syaitan terkurung dalam tu. Kita kena faham juga. Kadang-kadang kita kata benda tu dibuat, kata nak halau syaitan. Syaitan mana? Satu pasal syaitan kita baca dalam Quran dan hadis Nabi SAW, matlamat dia, KPI dia untuk kita masuk neraka. Bukan kita sakit perut. Bukan dia kat kita. Betul tak? So jadi which one is it? Mana syaitan mana yang kita halang? Syaitan mana yang kekal tinggal dalam rumah? Pasal lepas tu tengok kadang orang duduk dalam rumah tu kan, atuk, nenek, munyang, cucu dan sebagainya semua ada. Televisyen tayangkan gambar-gambar, semua macam tengok dah tak ada langsung. Tak ada rasa macam astagfirullahalazim ke, tutup alih ke dan sebagainya kan.
K-pop lah, K-pop semua sekali. Kan in the end apa jadi sekarang ni? Mana syaitan mana yang keluar sebenarnya? Yang dimaksudkan syaitan di pagar tadi, syaitan mana yang terkeluar? Kan? Ke syaitan yang terkurung dalam tu, tak boleh lari dah. Dia trap dalam tu, dia kurung tu tak keluar dah. Bahkan mungkin kita kata sebenarnya solution sebenarnya tajuk ni, bila orang tersekutukan Allah Ta'ala dan melanggar sunnah Nabi SAW, syaitan tepuk tangan, dia lari, dia tinggalkan. Dia kata, tak payah kacau ada orang, biarkan. Kalau kita kacau lagi nanti kan, lepas letak paku, dia baca Al-Baqarah nanti kan, dia ikut sunnah Nabi, kita rugi. So bila dia pasang paku tu, kita tinggalkan dia, biarkan dia selamat. Jadi dia rasa bagus, tapi dia sebenarnya telah syirik. Simple je kan. Jadi kita tu, tapi ustaz lepas paku tu hilang. Soalan dia, apa yang hilang? Kan, kalau perangai tak senonoh dan rumah tu ada lagi, setan ada lagi lah sebenarnya. Faham tak? So jadi benda macam ni kita kata manhaj tata cara dan sebagainya dalam Islam dah ada. Tapi kita sering kadang-kadang bila orang tu rumah dia diganggu dan sebagainya, kita baca Yasin, tak baca Al-Baqarah. Betul lah kita kata semua Quran Karim boleh baca, tapi bila Nabi dah ajarkan surah mana, ambillah surah yang Nabi ajarkan. Yang baca surah Yasin kenapa? Tapi orang kampung kita biasa baca Yasin je ustaz. Terpulanglah. Manhaj mana kita ikut? Kan, cara mana yang kita patuhi? Ataupun contoh macam kita terangkan hari tu, mana siapa-siapa yang cuba untuk mengawal hati manusia lain. Contoh macam dia kata, ustaz, anak saya ni degil, tak dengar cakap. Macam ni cara dia ustaz? Okey, ustaz pun ambil air, tui itu, kan? Itu dia bagi, baca Al-Quran itu bagi. Kemudian okey, bagi ada akak minum. InsyaAllah dia akan tukar perangai. Soalan kita nak tanya balik. Bukankah Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? Innal qulub, sungguh hati-hati manusia ni fi isba'ir rahman, yuqallibuha kaifa yasha. Hati-hati manusia di dalam daripada jari-jari Tuhan yang Maha Penyayang. Dia bolak-balikkan macam dia nak. Kejap ini, kejap gitu, kejap sekian, kejap suka ini, kejap suka itu. Kan, kejap macam dia tolak balikkan. Dan Nabi ajar kita doa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Kenapa? Sebab hati kita bolak-balik. Di mana dinamakan qalbun, itu qalb. Hati itu dinamakan hati. Perkataan qalaba tu qalb tu. Pasal qalaba ni qalaba. Ni qalaba. Ni saya qalaba lah ni. Nampak? Ni saya qalaba ni. Buat balik benda ni. Ni panggil ni kerana hati kita macam tu. Sekejap macam ni, kejap tak suka durian, kejap faham tak? So bila ada orang kata saya boleh kawal hati atau buat macam ni, hati akan tertukar. Sedangkan dalam hadis Nabi SAW hanya Allah Ta'ala saja yang kawal. So sepatutnya kita apa? Doa pada Allah Ta'ala, ya Allah ubahkanlah hati orang berkenaan dan sebagainya. Bukannya kita try ambil air simbah ke, kan, ataupun ya Latif muka-muka dia ke dan sebagainya. Why? Maksud dia ikut daripada segi masalah fahaman, faham Quran hadis, tapi manhaj lari. Lari daripada manhaj pun ada juga, sesat macam tu. Okey? Dia kata apa? Terpesong dari manhaj kebenaran dan jalan yang betul. Okay? Setiap kali mana bertambah pemikiran dan peristiwa, akan bertambahlah kumpulan-kumpulan sesat. Macam-macam lah. Lahirnya orang tertentu, Qadiani, lahir kumpulan baru. Lahir orang sekian, lahir Arkam, lahir sekian. Kan, mati pemimpin dia, berlaku macam ni pula. Datang Ayapin, jadi macam ni. Mana tak? Penambahan kumpulan sesat ni apa salah faham. Nak kepada Allah Ta'ala. Dia bukan tolak Allah. Tapi, kebaikan mereka ni khayal dalam pemikiran masing-masing. Dengan bertambah peristiwa, bertambahnya kejadian, bertambah kumpulan. Dia kumpulan ni kita panggil apa? Salah faham. Okay. Dan dia kata apa? Di atas permulaan mereka sesat ni adalah Nasrani. Kenapa Nasrani dikatakan sesat? Ialah dalam Al-Quran Karim. Kan kita kata Allah Ta'ala beri permisalan pada mereka. Inna masali Isa indallah kamathali Adam. Ini permisalan Isa di sisi Allah Ta'ala seperti permisalan Adam. Khalaqahu min turab. Allah Ta'ala jadikan Adam daripada tanah. Summa qala kun fayakun. Allah Ta'ala jadikan kata pada dia kun fayakun. Kun, maka dia jadi. Maka apa peliknya? Adam tadi tak ada mak, tak ada bapa. Isa tak ada bapa je, mak ada. Jadi diorang macam sembah Isa dan sebagainya. Peliklah pula. Dia nak sembah-sembahlah semua sekali. Kalau the terminologi lafaz atau kalimah son of God, Adam digelar son of God. Mana banyak dalam kisah-kisah dia yang soleh, orang yang baik dalam apa daripada para anbiya tadi digelar sebagai son of God. Tapi kenapa tak sembah semua? Kenapa sembah Isa? That's the point. Kita tahu diorang sesat. Lepas tu kata 3 dalam 1, 1 dalam 3 dan sebagainya. Kejap kata Tuhan tu 3. Kemudian kata Tuhan tu 1. 1 dan 3. 3 dalam 1. Lepas tu kata kalau 3 kan, pening kepala. Kan ingat shampoo apa. Kan, tapi masalahnya diorang ni ikut logik. Dia cara dia untuk orang awam dia kata apa? You cannot understand until you have the spirit with you.
Mana kalau spirit with you, then only you understand. Dia takkan beri penjelasan yang logik pada pengikut dia. Dia cuma kata pada pengikut dia, kalau kau ada Rohul Kudus, barulah kamu boleh faham. Mana problem sekarang ni apa? So macam mana kita nak tahu benda tu betul salah? Tak tahu. Terus bincang. Bagi mereka macam tu. Dan ini benda menyebabkan kenapa zaman kita sekarang banyak di kalangan mereka ni ateis. Pasal diorang tak dapat penyelesaian agama daripada situ, so lompat kepada ateisme. Kalau dia kata tu jumpa Islam, tapi kebanyakan mereka tak nak percaya Tuhan, tinggalkan terus. Jadi ni kita kata kepala dia letakkan di situ Nasrani. Nak baik tapi sesat. Yahudi tadi tahu kebenaran tapi lawan. Faham tak? Ni dua kumpulan yang kita terangkan dalam suratul Fatihah. So ini dua kumpulan yang kita kena jauhi dan minta Allah Taala jauhi kita daripada perangai berkenaan. Telah datang dalam hadis Nabi Nabawi memisalkan dua contoh ini, yang dimurkai ke atas mereka adalah Yahudi dan yang sesat adalah Nasrani, sebagaimana datang dalam hadis Adi bin Hatim. Mana ada Nabi sendiri sebut penjelasan bahawa maghdubi alaihim al-yahud wad-dallin an-nasara. Itu sebagai contoh. Dan pasal benda tadi adalah sifat. Dan sifat tadi boleh kena kepada siapa yang berperangai macam tu. Faham tak? Pasal Nabi kata dalam hadis yang sana, Nabi kata apa? Man tasyabaha biqaumin, bahasa menyerupai satu kaum, fahuwa minhum, maka dia termasuk di golongan kaum berkenaan. Faham? Okey. Baik, habis. Jika kita merujuk kepada tujuan-tujuan makiyah Al-Quran, mentujuh pengisian surah Fatihah tadi kita tahu. Mana pertama, ketuhanan. Kedua, masalah akhirat. Ketiga, masalah pengabdian diri kepada Allah Ta'ala. Keempat, masalah minta pertolongan Allah Ta'ala. Kelima, masalah petunjuk. Minta kekal ada petunjuk petunjuk jalan yang lurus. Lepas tu jalan lurus tadi, jalan orang yang diberi nikmat kata mereka. Okay? Dan kemudian, bukan jalan orang-orang yang sesat. Ini contoh untuk orang yang beri nikmat, para anbiya dan siapa yang datang dalam sejarah sebagai orang yang soleh itu. Dan di sini siapa-siapa yang kafir tentang Allah Taala, di kalangan tak kira siapa, Yahudi, Nasrani ke, ataupun kaum Firaun sendiri, ataupun kaum Ad, Samud dan sebagainya, atau Nabi Nuh AS punya kaum, semua sekali masuk dalam ni. So kita kata tujuh ni, dia kata jika kita merujuk pada tujuan-tujuan makiyah Al-Quran, jika kita rujuk Al-Quran Karim ni ada makiyah, madaniyah. Makiyah ni adalah surah-surah yang turun di Mekah. Madaniyah ni ada surah yang turun di Madinah. Ataupun ada yang kata sebelum hijrah dan selepas hijrah. Walaupun turun di Mekah sekalipun, tapi lepas hijrah dipanggil Madani. Okay, kalau dia kata turun sebelum hijrah tapi turun di mana-mana, bukan di Mekah sekalipun, tetap dikatakan Maki. Kerana itu adalah tempat atau pusat dakwah Nabi ketika waktu berkenaan. Jika kita merujuk kepada tujuan-tujuan makiyah Al-Quran, pasti kita akan dapati ia berkisar sekitar tauhid, hari akhirat, kenabian, asas-asas ibadah dan juga akhlak. Memang kita kata kalau kita buka-buka surah-surah yang membincangkan berkenaan dengan apa yang diturunkan di Mekah, tajuk dia situ. Macam kalau kita kata macam bila kita buka surah Amay Tasa'alun, kan tajuk kiamat. Kan surah yang berikutnya semua sekali tajuk kiamat, kejadian manusia dan sebagainya. Semua sekali dibincangkan di situ. Okey, akhlak, Dan jika kita merujuk kepada tujuan-tujuan madaniyah, itu surah-surah yang turun lepas hijrah atau pun di Madinah, itu Al-Quran tu, pasti kita akan dapati ia berkisar sekitar pembinaan masyarakat Islam. Pembinaan, cara nak bina masyarakat Islam ini dengan disyariatkan ibadah-ibadah dan muamalah-muamalah. Ibadah tertentu, contoh macam solat diterangkan dalam surah-surah madaniyah, puasa, zakat. Ada orang kata ayat zakat turun awal, tapi pelaksanaan dia di Madinah. Bahkan perincian dan sebagainya banyak tentang riba dibincangkan di mana? Di Madinah. Diturunkan di Madinah. Okey. Dan juga dia kata apa? Kita. Maksudnya kia. Situ hilang huruf, tak hilang. Kita, okey. Kita dapati ia berkisar pembinaan masyarakat Islam dengan pensyariatan ibadah dan muamalah. Memelihara masyarakat Islam daripada tipu daya musuh-musuh. Itu kisah orang munafik dan sebagainya. Dalam atau luar. Serta melindungi daripada penyelewan dan juga kesilapan. Itu akan datang dalam surah-surah Madani. Kita dapati itu yang ada dalam surah Al-Quran. Semua tujuan ini yang tujuan-tujuan ini yang di dalam surah-surah Makiyah dan Madaniyah kembali kepada tujuan-tujuan yang disebut dalam surah Al-Fatihah sebenarnya. Kalau kita perhatikan balik, semua sekali relate kepada 7 ayat surah Fatihah. 7 ayat dalam surah Fatihah. Barangkali kita dapat mengetahui setelah penjelasan ini hikmah daripada penyifatan Rasulullah SAW. Rasul menyifatkan terhadap surah Fatihah ini bahawa dia Ummul Kitab dan Ummul Quran.
Ibu kitab atau ibu Quran. Kerana ia seperti ibu, dan dari ibulah akan lahirnya keturunan yang menjadi banyak. Kan daripada satu ni tadi dia akan dikembangkan. Mana daripada satu ibu tadi akan lahir anak-anak dia. So soalan macam Fatihah tadi datang, maka apa dalam Quran tadi seluruhnya penjelasan bagi, kan bila sebut contoh macam kita baca Ayatul Kursi atau kita baca Suratul Ikhlas, kan sedang menerangkan apa? Allah. Kan kita alhamdulillahirabbil alamin. Allah, siapa Allah? Kan sebab faham kat situ. Kemudian bila kita baca berkenaan dengan hari kiamat, surah Al-Qiyamah, surah-surah Al-Zalzalah, surah Al-Waqiah, surah Amma Yatasaalun sebagainya. Mana-mana surah datang untuk menjelaskan tentang kiamat, maka dia sedang sedang menjelaskan apa yang dikatakan Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Kan? Pemilik hari pembalasan. Apa dia pembalasan? Buka. Kita menjelaskan, buka sana. Okey? Dia kata dan seterusnya sampai habis kerana ia seperti ibu dan ibulah lahir keturunan yang banyak, serta kepada ibulah kembalinya penasaban. Dari tajuk-tajuk surah Al-Fatihah yang mujmal, datangnya perincian-perincian dalam surah-surah yang lain. So anything yang datang bincang berkenaan ibadat, kan pengabdian diri kepada Allah Taala, bila kata ni abudullah, sembahlah kamu akan Allah, balik pada iyyaka na'budu. Kan Allah kata iswasta'inu bis-sabri was-salah, minta pertolongan Allah Taala kepada Allah Taala dengan bersabar dan juga solat. Balik pada tajuk tadi. Dan bahkan bila bincang tentang qadar dan sebagainya, balik ke situ balik. Semua balik kepada tajuk masalah surah-surah yang disebut dalam surah-surah Al-Fatihah. Okey? Dan bila bincangkan berkenaan dengan tajuk jalan yang lurus syariat itu, dan kemudian jalan orang-orang yang diberi nikmat, mana para anbiya dan siapa saja yang soleh dalam Al-Quran Karim, semua balik pada allazina an'amta alaihim, dan kemudian siapa yang kufur atau ahli neraka atau siapa-siapa yang dia akan dihukum oleh Allah Taala di akhirat nanti, semua balik apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Balik situ. So meaning that anything kita baca dalam Quran sebenarnya sedang balik pada penjelasan apa? Al-Fatihah. Okey? Kerana dia kata dari tajuk surah Fatihah yang mujmal datangnya perincian. Mujmal maksudnya padat Okey? Datangnya perincian dan surah-surah yang lain. Setiap tujuan surah-surah Al-Quran akan kembali kepada asas-asas yang mujmal dalam surah Al-Fatihah. Adakah dapat kita sesudah penjelasan ini untuk memahami dari firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hijr ayat 87, Allah Ta'ala nyatakan apa? Walaqad atainaka sab'am minal mathaniya wal Qur'anal azim. Walaqad atainak, demi sungguhnya hai Muhammad, kami telah beri kepada engkau sab'am minal mathaniya, 7 yang diulang-ulang. Mana kita dulu faham 7 diulang tadi maksud dia apa? Dalam semayang kita ulang baca. Tak. 7 diulang tu isi dia tadi diulang dalam Quran. Mana every time you read anything concerning akhirat, concerning Allah Taala, concerning berkenaan dengan masalah syariat atau ibadah dan juga muamalah, baca berkenaan para anbiya, baca berkenaan orang-orang kafir, dia balik pada apa? Al-Fatihah. So jadi diulanglah maksud dia. Pengertian Fatihah tadi sedang diulang-ulang baca. Ya. Wal Quran al-Azim, dan Quran yang agung. Mana Quran yang agung? Mana Fatihah itu sendiri digelar sebagai Quran yang agung. Kerana Nabi dalam hadis Sahih Muslim yang kita baca itu, dan daripada sabda Nabi SAW mengenai Fatihah bahawa ia adalah sab'ul mathani, 7 yang diulang, wal Quran al-Azim, dan Quran yang azim yang diberi kepada baginda. Mana lepas tu kita nampak memang pengertian dia diulang, dalam solat dia diulang, dan juga dia tu merangkumi solat macam kita baca dia merangkumi Quran seluruhnya. Jadi bukanlah baca Fatihah je tak boleh hafal surah lain. Memang dia surah yang agung, tapi dia merangkumi pengertian dia merangkumi seluruh Al-Quran. Sesungguhnya Al-Fatihah adalah 7 ayat yang merangkumi 7 matlamat. Dan matlamat-matlamat ini diulang-ulang di dalam surah-surah Al-Quran Al-Karim dan diungkit sepanjang paksi surah-surah dan tujuan-tujuan surah-surah yang datang. Mana surah-surah Al-Quran datang peringatkan akhirat. Surah-surah datang mengajarkan kita masalah muamalah, ibadah. Surah-surah datang mengajarkan kita tentang kisah para nabi. So every time datang surah-surah tadi, semuanya datang untuk apa? Menjelaskan pengisian apa? Al-Fatihah. Dan inilah kenapa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata, kalau dia mashaf, dia ada mashaf sendiri. Dia kata kalau aku kena tulis Al-Fatihah, tulis Fatihah di awal Quran mashaf dia. Bila orang tanya kenapa? Dia kata kalau aku nak tulis Al-Fatihah di dalam mashaf aku pasti tulis dia di awal setiap surah. Di awal setiap surah. Sebab apa? Dia datang untuk menjelaskan apa. Mana dia datang, lepas tu surah tu datang jelaskan apa dalam tu. So every time dia akan datang jelaskan.
Hatta contoh macam surah At-Taubah kan, menceritakan tentang sifat orang-orang keadaan munafik, orang-orang munafik kan. Kan balik kepada ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kan tak lari langsung. Tidak akan lari langsung. So sebab itu yang nilai sebenar surah Al-Fatihah. Dan ini cara kaedah macam ni kita cuma belajar dalam tafsir maudhu'i. Ni kenapa kita nampak ini pengisian dia. Kalau tafsir yang lain kita akan belajar pengertian perkataan kalimah. Ini kita akan tumpu pada kalimah-kalimah tersebut. Kita ambil secara aspek keseluruhan. Apa surah tu nak daripada kita. Bahkan kita belajar Al-Quran untuk beramal. Bukan untuk baca sahaja. Bukan tahu meaning dia satu persatu. Tapi kita nak supaya apa? Keseluruhan surah tadi Allah Ta'ala suruh kita apa? Apa dia nak daripada kita daripada surah tersebut. Itu cara kaedah pengkajian tafsir maudhu'i. Cara yang kita sedang belajar sekarang. Faham Okey, baik. Ada soalan? Okey. Tujuh huruf tu sini. Okey, diturut dia hadis Nabi SAW. Hadis tadi kisah dia Umar bin Khattab anhu. Kisah dia Umar bin Khattab anhu. Dia lintas dengan Hisham bin Hakim bin Hizam. Hisham bin Hakim bin Hizam. Dia baca Quran. Umar lintas. Umar dengar dia baca. Tak serupa macam yang Umar belajar dengan Rasulullah. Jadi bila Umar dengar dia baca macam tu, Umar pun dia tengah semayang tau. Dia tengah semayang. Jadi Umar hampir-hampir terekam. Dan hadis ni daripada dia kata daripada Abdurrahman bin Abdul Qari annahu qala, bahawa dia berkata, sami'tu Umar bin Khattab, aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqulu, Umar bin Khattab berkata, sami'tu Hisham bin Hakim bin Hizam, aku Umar kata mendengar Hisham bin Hakim bin Hizam yaqra'u surat al-Furqan, dia baca surah Furqan, okey, ala ghairi ma aqra'uhu wa kana Rasulullah sallam aqra'aniha. Dia kata dia baca surah Furqan tadi di atas bentuk yang lain daripada apa yang aku baca surah tu. Aku baca bunyi lain, dia baca bunyi lain. Itu jadi kan. Jadi dia kata, dan wakana, dan adalah Rasulullah SAW dahulu ni, Rasulullah SAW aqra'aniha, membacakan ia kepadaku. Rasulullah yang ajarkan aku surah Furqan tu. Jadi aku dengar dia baca lain. Kawan ni tengah semayang, Umar lintas, asal lain baca. Waqitu an a'jala alaih, hampir-hampir aku nak terkam dia. Hampir-hampir dia semayang, Umar nak tarik dia semayang. Tapi apa? Summa amhal tuhu, cuma aku pun tangguhkan dia hatta sarafa, sehingga dia selesai semayang. Okay? Bila dia selepas habis semayang je, Umar falababtuhu summa lababtuhu biridaya, aku heret dia dengan kain selimpang dia, aku rentak. Fajitu bihi, aku bawa dia jumpa Rasulullah SAW. Faqultu, lalu aku kata, inni sami'tu hadha, aku dengar dia ni. Dia tak kata dia, aku dengar dia ni hadha, dia ni yaqra'u ala ghairi ma aqra'taniha, dia baca Quran tak macam kau ajarkan aku baca. Okey, faqala li arsilhu, Nabi kata pada aku, lepaskan dia. Umar lepaskan dia. Thumma qala lahu, kemudian Nabi kata pada Hisham bin Hakim bin Hizam, iqra, baca surah Furqan yang kau baca tadi. Dia bacalah. Faqara'a. Lepas tu bila dia baca, lalu Umar kata apa, bila dia baca, Rasulullah pun jawab. Rasul kata, hakaza unzilat, beginilah Quran turun, beginilah surah tu turun. As that is been descent. Mana macam itulah Quran tu diwahyukan. Thumma qala li, Nabi kata pada Umar, iqra, baca. Lepas tu faqara'tu, aku pun baca. Faqala Nabi berkata, hakaza unzilat, macam inilah Quran turun. They both are right. Okey. Lepas tu Nabi kata apa? Innal Qur'ana, suri Quran ini unzilat, diturunkan ala sab'ati ahrufin, di atas 7 huruf. Faqra'u minhu ma tayassara, bacalah apa yang mudah daripadanya. Maksud 7 huruf tadi adalah cara penyebutan yang berlaku pasal kabilah Arab ni, mana 7 lidah macam ni. Simple dia macam ni. Memang kami di Yaman, saya ingat ada satu kabilah, satu kumpulan di selatan Yaman, apa, fihim, dibaca fihum. Bila kita sembang dia ma bihi mabuh, dia jadi dia tak gambar, dia tak lafaz, dia tak boleh. Macam fihim jadi fihum. Dia kita betulkan, dia baca atas juga. Dia tak boleh baca bawah. Kalau kita suruh dia baca tu memang dia tergeliat lidah. Orang Melayu ni actually satu bangsa yang paling lembut lidah. Suruh belajar apa pun boleh. Kalau orang Inggeris suruh baca Arab, dia kan Muhammad, asyik sengit je mulut dia. Kenapa tak tahu? Kalau orang Arab pun dah suruh baca bahasa Inggeris, P tak boleh sebut.
Dia mesti sebut please. Please ya akhi. Dia please sebenarnya. Please my brother kan. Dia kata please. Please ya. Dia P tak boleh. Dia P tak wujud. Kita orang Melayu ni bantai. Letak je apa. Semua boleh. Dari Perancis ke apa, orang Melayu tak ada hal. Tapi kalau bangsa Arab tu sendiri, bangsa India ke benda, kebanyakan bangsa dunia ni dia ada pelat dia tak sebut huruf tertentu. So the way of reading tadi di sisi Arab sendiri pun ada masalah. Sebab tu. So itu maksud 7 huruf tu. Kan 7 kiraat tau, 7 huruf, 7 cara bacaan tadi. Macam tabuk jadi tabut. Tabuk the same meaning, peti. Tapi tabuk bil kaf or tabut bil ta. Dia hujung ta ke hujung dia kaf? Kaf. Okay. Hujung dia ta ke atau hujung dia kaf, the same meaning. Peti. Tapi masalah sekarang ni apa? Masalah sekarang ni nak baca mana satu. Dari sini kita timbul tajuk masalah qiraat tadi datang dengan cara tersebut. Jadi Omar sebenarnya nak tekam dia, sebenarnya Nabi ajarkan dia juga. Faham tak? Pasal apa? Cara bacaan tu. Mana nak baca atas ke bawah? Mana baca macam ni ke macam ni? Jadi panjang atau pendek dan sebagainya kat situ. Ke penyebutan tadi tu kita kata, cara sebutan. Tapi benda tu the same. Tu sebab bila time tulis Resam Osmani, dia tak perlukan masalah. Sebab apa? Orang Arab boleh baca. Kita Resam Osmani kalau yang asal, tak boleh kita baca. Dia pernah tengok? Pernah tengok masalah dia? Sebenarnya ketika mukadimah dulu kita pernah tunjukkan tentang benda ni. Sekejap contoh dia kan, Mashaf. Okey. Lepas ni Ustaz Nasruddin pukul 11.30 bedah buku amalan sunnah pada hari Jumaat. Okey, jap. Bedah buku. Maksud dia bedah buku tu diskusi buku lah. Okey. Contoh ini contoh ini. Mashaf Imam. Oh ni teks bukan. Ni ikut. Ni boleh ikut. Saya tunjukkan sikit. Sekejap sikit contoh macam ni. Contoh macam ni kan. Dia orang tak ada baris pun, tak perlukan baris. Kita perlu baris. Dia tak perlu baris. Macam ni Ar-Rahman dia boleh baca. Titik pun tak ada. Even titik tu datang kemudian. Okey, macam mana kita tu, macam mana bacaan tadi? Macam orang Melayu kita lah. Biasa baca SMS budak-budak sekarang. Tahu benda entah. Saya kenal tu sekali, anak saudara saya punya nombor. Saya tahu telefon, orang lain angkat. Saya tanya dengan dia, ni siapa? Oh, silap. Budak perempuan angkat. Akhirnya nombor tu dah rotate balik kan. Tu, lepas tu dia tulis, dia balik. CP ni. CP ni. Kata CP ni, apa ni CP ni pula ni? Lepas tu saya bagi pada kakak saya. Oh, siapa ni? Tak, nampak tak? Faham tak konsep dia? Jadi pembacaan itu Takkan jadi konsep tadi orang Arab tak ada masalah. Faham? 7 huruf tu faham cara sebutan. Tapi tu bila Resam Osmani tak ada masalah. Dia tulis macam mana pun dia tak ada masalah. Sebab apa? Sebab yang ini diorang boleh baca. Kita tak boleh pasal itu bukan bahasa kita. Diorang boleh baca sebab bahasa diorang. Jadi titik tak ada ke, baris tak ada ke, diorang tak ada hal. Kita macam kita lah KPD. Dia baca apa? Tapi bagi pada orang Inggeris yang belajar dekat Britain, belajar bahasa Melayu, belajar KPD, agak dia baca apa? Betul? Okay, baik, kita berhenti keput dia. Okay, kita berhenti kat sini insya-Allah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nota tu datang bagi Lepas tu kalau anda kata ada kesilapan ejaan, bagi tahu pasal benda tu express punya nota. Jadi kalau anda kata kesilapan ke, tak faham baca-baca, tak faham, bagi tahu. Okey, nanti kita akan terangkan. Okey. Wallahu alam.